Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke tuan-tuan? Okey Dengar. Okey, Alhamdulillah. Tadi macam banyak sangat technician. Okey tuan-tuan. Okey, ini untuk slot pertama kita dalam khusus asas perolehan jabatan kerajaan. Okey, cuma untuk slot ni sepatutnya disampaikan oleh Tuan Huzairi Ishak, pegawai UI PKT kan, yang sebelum ni. Tapi dia dah ditukarkan ke Kementerian Dalam Negeri rasanya. Dan saya yang mengambil alih sebagai pegawai siasatan barulah di UI PKT. Nama saya tuan-tuan, sikit sebanyak latar belakang dulu lah. Tak kenal maka tak cinta. Nama saya Muhammad Huzair Mak Mansur tuan. Tapi senang cerita panggil Jai je lah senang. Kalau pegawai siasatan KPKT, senang panggil Jai je, boleh ingat. Ya. Saya pegawai SPRM yang ditempatkan di Unit Integriti KPKT. Tahun ni tahun ke-14 saya lah dalam perkhidmatan di SPRM. Di SPRM saya laksanakan siasatan dan perisikan. Cuma bila lepas daripada tu diarahkan untuk bertugas di Unit Integriti lah tuan-tuan. Yang latar belakang pendidikan tu semua tak penting. Yang penting sekali bawah sekali tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh nampak ada ID punya ID tu kan. Tuan-tuan ID tu dengan email lah. Kalau tuan-tuan ada lepas tu sebarang pertanyaan, dia boleh lah. Cuma untuk slot yang pertama ni tuan-tuan, saya bukannya nak bercerita tentang pengurusan perolehan kerajaan ni. Sebab lepas ni saya fahamkan ada pegawai yang lebih sesuai daripada MOF ada, daripada KPKT sendiri ada kan. Diorang boleh terangkan kepada tuan-tuan. Cuma peranan saya di awal slot yang pertama ni, kita lebih bercerita tentang integriti dan etika tuan-tuan. Dan saya juga akan berkongsi pengalaman, berkongsi kes-kes ataupun apa biasanya kelemahan apabila kita jalankan siasatan dulu dekat SPRM. Apa dia yang kita find out lah. Kesalahan-kesalahan ataupun kelemahan-kelemahan yang biasanya berlaku dalam konteks perolehan ni lah. Dan rasuah tu biasalah saya general, saya akan terangkan sedikit. Saya akan cover sedikit lah tuan-tuan. Cuma kita ni nak kena faham apa yang kita tengok sekarang ni tuan-tuan, senario yang berlaku akhir zaman ni sebenarnya tuan-tuan. 1400 tahun dulu dah cakap dah. Nabi dah bagi tahu dah. Bahawa akan datang satu zaman umat manusia ni dia dah tak mempedulikan dah rezeki yang dia terima tu sama ada daripada sumber yang halal ataupun yang haram. Dengar ada yang terputus kan? Dengar Cik Muhammad Huzair. Dengar. Okey. Tapi cakap sendiri laptop ni kan. Okey tuan-tuan. Macam ni lah maksudnya. Sebab ada kes tuan-tuan, dulu pengalaman kita menyiasat tuan-tuan. Ada kes orang yang kita tangkap tu dah 3-4 kali pergi haji tuan. Reality speaking. Imam ada, hakim mahkamah syari'i ada. Tetapi mereka ni ditahan juga kerana melakukan kesalahan-kesalahan, jenayah rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa. Benda tu berlaku tuan-tuan. Tidak dinafikan. Kan? Dan sehingga sekarang ni pun benda tu masih lagi berlaku. Kan? Dan kalau nak cerita bab integriti ni tuan-tuan, integriti ni sebenarnya konsep dia luas tuan-tuan. Dia bukan hanya sekadar isu rasuah je. Kan? Dia termasuk dalam kita punya perkhidmatan kita, dari segi penyampaian kita, perkhidmatan kita, hubungan kita dengan ketua jawatan, dengan rakan-rakan, ketepatan masa, amanah kita dalam tugasan yang diberikan. Itu semua tercakup dalam integriti lah. Cuma integriti ni pun kalau dipahamkan dari segi maksudnya tu, penggunaan bahasa integriti ni pun agak moden berbanding dengan dulu. Dulu diorang biasanya menggunakan ethics, etika.
Even dekat barat pun dia tak panggil, dia jarang dia sebut integrity, dia akan sebut etika tuan-tuan. Dan kalau kita seperti biasa, kalau yang masuk dalam prinsip perkhidmatan awam ni, apabila kita dah dilantik, memang tidak dinafikan kita ni memang terikat dengan banyak undang-undang, peraturan dan perkeliling lah. Yang perlu kita patuhi dalam kita melaksanakan perkhidmatan kita tuan-tuan. Right? Cuma saya nak kongsikan, yang ini satu slide ni je yang saya nak kongsikan, yang insyaAllah mungkin dia boleh mengupas lah apakah yang dimaksudkan dengan etika, nilai dan sebagainya tu. Sebab kalau tuan-tuan cari dekat pakcik Google sekali pun banyak tentang apa nak cerita pasal integriti, etika ni kan tuan-tuan. Cuma yang ini saya suka kongsikan, yang ini penerangan yang diberikan oleh Profesor Muhammad Nizam Muhammad Ali, iaitu pegawai di IIM. Dia dah bersara. Dia cerita dengan kita orang waktu tu, satu slide ni dia mengupas apa maksud etika dan integriti lah sebenar kepada manusia. Dia kata manusia ni, nilai-nilai asas yang perlu ada pada manusia ni 3 tuan. Iaitu wisdom, kebijaksanaan, courage, keberanian dan temperance, kesederhanaan. Dia kata ini adalah nilai-nilai asas dalam tubuh manusia tersebut. Di mana wisdom ni, kebijaksanaan ni letaknya di akal lah. Pakaikannya di akal. Jangan pakai di lutut. Itu jadi pelik. Courage, keberanian letaknya di hati. Bukan sekadar cakap di mulut. Sebab kita ni tuan-tuan, penguatkuasa ni macam kami sendiri pun kadang-kadang sembang, saya tu selang kita sembang kencang. Nak operasi, nak buat itu, nak buat ini. Tapi bila tiba saat kita nak melakukan itu, macam-macam alasan. Benda tu biasa kadang-kadang berlaku. Dan yang ketiga tu, temperance tu pada diri kita. Kesederhanaan tu pada diri kita, tuan-tuan. So, dia kata macam mana keadilan ni boleh berlaku pada satu manusia tu ataupun integriti tu, etika tu ialah apabila ketiga-tiga perkara ni, tuan-tuan. Kebijaksanaan, wisdom, keberanian dan juga kesederhanaan ni, dia berada tepat dan benar pada tempat dia. Macam saya cakap tadi. Kalau kebijaksanaan, gunanya di akal, tuan-tuan. Jangan guna di lutut. Dan dia ni, nak tahu macam mana ethics itu berlaku, integriti itu, dia adalah keseimbangan. Itu titiknya berada tengah-tengah untuk ketiga-tiga nilai asas ni, tuan-tuan. Maksud saya contoh macam ni. Kita bijak, kan? Tetapi kalau terlebih bijak, dia akan jadi licik. Cunning kalau orang putih kan. Sebab kalau kita tengok jenayah Kuala Putih. Jenayah Kuala Putih macam scam, penipuan mata wang, rasuah, seleweng. Dia ni kebiasaannya dilakukan oleh orang-orang yang bukanlah dia punya taraf pendidikan dia tu rendah, tuan-tuan. Dia pemain dia, kebijaksanaan dia tu, akal dia, dia punya kelayakan akademik diorang ni tinggi-tinggi. Kan? Tapi apabila terlalu sangat lebihnya perkara itu, dia akan jadi licik. Sama juga dengan kalau keberanian ni. Bila kau terlalu berani, kau akan jadi, dia kata kalau kau terlalu berani, dia akan jadi reckless. Ataupun orang Melayu panggil blind pig. Menghinzir buta. Menonong aja semua kau nak buat. Kan? Okay? Dan kalau kesederhanaan ni pula tuan, kalau kita lebih, dia akan panggil apa tadi? Dia akan panggil engkau ni enakkan perhatian. Bila kita ni, dunia kita, dunia orang pun dunia kita. Dia kata. Tetapi kalau terlalu kurang kesederhanaan ni, dia akan jadi hermit, dia panggil. Maksudnya, biarlah aku dengan dunia aku, korang duduklah, buatlah hal korang. Dia macam tu. Biarlah aku duduk di bahagian penjagaan store ni sampai aku pencen. Korang janganlah kacau aku. Dia maksud dia macam tu. So, di manakah keadilan ni adalah apabila semua perkara ni terletak benar dan betul pada tempat dia. Ni dia cerita tentang nilai asas, tentang etik. Di situlah wujudnya integriti, tuan-tuan. Dia bagi tahu, tuan-tuan. Dan apabila bercakap pasal corruption ni, tuan-tuan, itulah bila benda ni dia tidak seimbang, tuan-tuan, dia sway. Itulah muncul macam-macam teori, tuan-tuan.
Macam yang paling popular ni lah, dia kata fraud triangle ni kan. Dia kata kadang-kadang aku buat benda ni sebab salah satu rationalization dia orang lain pun buat. Kenapa aku tak boleh buat? Dia punya mind dia berkata macam tu. Ataupun dia buat benda tu, kesalahan tu kerana dia tahu dia ada peluang. Dan bila peluang, bercakap dengan peluang ni tuan-tuan, dia berkait dengan kuasa tuan-tuan. Peluang dan kuasa. Dia ada kuasa, dia ada peluang. Dan integriti tu tak ada, wujudlah rasuah, penyelewengan, salah laku tu semua boleh berlaku. Kan? Okey. Dan lagi kerana ada juga teori yang mengatakan bahawa benda-benda ni dilakukan atas sebab desakan. Desakan hidup, cost of living tinggi, ataupun kerana pengaruh daripada rakan-rakan. Tengok rakan-rakan macam ni kehidupan mereka. So dia pun nakkan benda yang sama. Kan? Ini antara faktor-faktor lah dia kata yang menyebabkan boleh berlaku kesalahan-kesalahan itu. Right? Dan tetapi tuan-tuan, kalau Syed Hussein Alatas, almarhum, di dalam buku dia Sociology of Corruption, dia ada cerita tuan-tuan. Dia bagi tahu bahawa sebenarnya jenayah-jenayah yang besar berkaitan rasuah ni, dia jarang sebenarnya melibatkan orang-orang kebanyakan ni. Cuma kita lah, Farhan ni. Terputus ke? Ada yang tak dengar ke? Okey ke setakat ni? Okey tuan, setakat ni clear. Sebab saya tengok chat ada yang kata putus-putus audio ni, alamak. Tak apa saya sambung okey. Terima kasih. Dia cakap macam tu lah. Dia kata biasanya jenayah rasuah ni, dia jarang melibatkan orang-orang marhain macam kita. Dia kata yang lebihnya kepada legislator. Sebenarnya, mereka yang membuat menyediakan dasar dan tahu ada loophole, ada ruang dan peluang kat situ, dia gunakan kesempatan tu untuk mengatasi undang-undang tersebut. Ini yang banyak berlaku tu kan. Itulah antara sedikit perkongsian lah pasal yang ni lah. Yang lain ni yang lebih daripada 90 selepas ni, 90 slide lagi ni, cuma sekadar perkongsian kita lah tuan-tuan. Pengalaman dan sebagainya. Dan ini macam saya cakap tadi, white collar crime. Jenayah cyber, penipuan perakaunan, penyelewengan. Ini antara jenayah-jenayah yang boleh berlaku lah. Sekiranya 3 perkara nilai asas tadi tu tidak diletakkan betul pada tempat dia tuan-tuan. Sekarang ni apa? Makau scam. Lompat pagar kan? Fikirlah sendiri malah nak terang. Okay. Inilah dengan mata wang kripto. Benda-benda tu sekarang ni cabaran dia beredar ikut peredaran zaman tuan-tuan. Dia bukan lagi macam jenayah-jenayah ni, dia bukan lagi ditakut macam kalau dulu tu. Macam tu boleh lah juga. Dan kita ni DRM dan sebagainya, kita kena sentiasa diri kita lah. DRM, SPRM kena sentiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran ni lah yang terkini. Okey. Dan kalau tuan tengok yang ini dalam Kelasi Rasuah Nasional. Dia diterangkan di kod sektor, dia kata kecenderungan yang kepada jenayah rasuah ni, nombor 1 adalah perolehan. Nombor 1 adalah perolehan. Yang kedua, penguatkuasaan. Lepas tu barulah masuk pentadbiran, permit, lesen dan sebagainya. Tapi nombor 1 dia highlightkan di situ adalah perolehan. Kenapa? Sebab di bahagian ni lah lubuk tuan-tuan. Kalau nak bahasa mudah aja. Sebab dia melibatkan dana kerajaan kan, dana yang wang rakyat. Tapi senang kalau kita nak ambil dalam skop yang lebih luas, sebenarnya kalau kita nak faham senang macam ni je lah. Isu integriti ni, dia boleh berlaku kepada sesiapa saja tuan-tuan. Tak kira bidang. Tak mengira latar belakang pendidikan, tak mengira latar belakang agama, dia boleh berlaku kepada sesiapa saja. Macam kita tangkap, dulu ada kes kita tangkap pegawai Jabatan Agama Islam. Dia tahan orang kerana berhalwat tuan-tuan. So dia kata kalau kau nak aku lepaskan korang ni,
kau kena tidur dengan aku. Itu antara pengalaman yang kita buat trap, kita tangkap pegawai-pegawai Jabatan Agama. So kita nak katakan dia boleh berlaku kepada sesiapa saja, tuan-tuan. Dan mana-mana bidang pun dia boleh masuk. Macam dulu di Batu Cave kita tangkap pengurusi kuil, kan? Di kes di tabung haji. Kalau yang di GLC besar-besar tu tak usah cerita lah. So, dan analisis ni juga dia kata antara 4 punca utama lah kenapa rasuah tu. Daripada berdasarkan maklumat, tuan-tuan. Maklumat SPRM ni, dia setahun kita terima dalam 6,000 ke 8,000 maklumat, tuan-tuan. Dan diorang nilai, dia masuk jawatankuasa menilai dia, tapi sebenarnya daripada 6,000 ke 8,000 tak sampai separuh. Dalam 3,000 lebih je boleh digunakan untuk tindakan lanjut. Sebab yang selebihnya tu banyak lebih kepada isu-isu pentadbiran lah. Yang akan salurkan kepada unit-unit integriti dan sebagainya. Untuk siasatan dalaman. Tapi daripada maklumat yang diorang kumpul tu, ini 4 punca utama, tuan-tuan. Kelemahan pentadbiran, governance lah, konflik of interest, lepas tu kawalan dalaman itu kurang dan juga kurang ketelusan. Ini antara 4 yang diorang highlightkan. Yang ini sedikitlah kita perkongsian sebab saya nak cerita bab perolehan ni, kita boleh kongsi je lah kes-kes. Yang ini antara kes-kes yang macam dulu ni, yang ni melibatkan sindiket. Ini satu lagi, tuan-tuan. Sekarang ni kalau jenayah, salah guna kuasa penyelewengan, dia bukan berjalan sendiri, tuan-tuan. Dia dah bukan silo, one man show sekarang. Sekarang ni diorang berlaku secara syndicated. Syndicated ni maksudnya, pihak yang ada kuasa, pihak yang melaksanakan undang-undang, dengan pihak yang melanggar undang-undang, diorang ni berkomplot bersama, tuan-tuan. Itulah yang sekarang ni kesukaran macam mana kita nak kesan kes-kes. Sebab dua-dua pihak dapat manfaat. Yang dia ni tolong buatkan yang ini, dia dapat favor yang ini. Itulah yang sangat sukar sekarang ni pihak berkuasa, kita nak cuba crack kes-kes. Cabaran dia lah, bukan kata tak boleh nak jumpa. Cabaran dia macam tu. Sebabnya dia melibatkan orang dalam dan juga pihak luar lah. Yang ni kes pegawai immigration dekat KLIA ni dulu kes. Kita tangkap dia pegawai dia, ketua dia grade 19, tuan-tuan. N19. Ni pegawai penguatkuasa yang paling bawah kali lah. Tapi dia boleh berbelanja satu hari 200,000, tuan-tuan. Itu dia. Dia boleh berbelanja satu hari 200,000 belanja hangus, tuan-tuan. Dalam setahun tu 4-5 kali kalau dia nak keluar negara, dia boleh pergi, tuan-tuan. Pergi ke Paris, pergi ke Jepun. Tapi saya tengok gambar tu, ke Mekah tak ada lah. Pergi buat umrah ke tak ada pula kita nampak kan. Tapi tempat-tempat lain memang dia akan pergi bercuti dengan wife dia. Dia modus operandi dia senang, tuan-tuan. Dia berpakat dengan ejen yang membawa masuk parti. Modus operandi dia senang. Apabila parti itu sampai je di KLIA, mereka akan hold di situ, ejen akan hubungi dia. And then dia akan bagi tahu, okey nanti sekian-sekian waktu kau pergi sahaja ke lane ini, bawa parti itu masuk, diorang ada cukup dokumen ataupun tidak, kau akan lepas. Yang mana bayaran yang diterima untuk seorang yang dilepaskan tu dalam RM6,000. Maksimum ada sampai RM6,000 seorang, tuan-tuan. Kalau satu hari 50 orang dilepaskan, tuan-tuan bayangkanlah sebulan berapa, tuan-tuan. Ini antara salah satu sindiket lah yang ditumpaskan. Dan macam mana kita berjaya kesan, ini satu, dia kantoi ni, apabila dia pergi bercuti ni, dia tayangkan dekat media sosial, dekat IG, dekat Facebook, kan. So bos dia jadi curiga lah, kau ni macam mana, kau grade yang macam ni, tapi kau boleh hidup, lifestyle kau boleh pergi berbelanja, boleh bercuti. Itulah yang menyebabkan dia kantoi. So tuan-tuan, nasihat saya, kalau ada orang panggil rezeki ni, kita elok kita simpan kepada kita sajalah. Jangan ditunjuk-tunjuk sangat. Bahaya. Nanti ada orang yang akan cari. Walaupun kadang-kadang benda tu yang daripada sumber yang halal. Tapi kadang-kadang orang ni dia boleh buat macam-macam. Hantarlah surat layang itu dan ini. So kita kena berhati-hati lah. Media sosial ni pun kita kena berhati-hati, tuan-tuan. Ini antara salah satu cara juga
untuk orang dapat kesan. Yang ni macam biasa lah. Ini dulu. Tuan-tuan boleh tengok lah sindiket. Sindiket Umar Urut dekat KL. Sebulan dia boleh dapat dalam berapa tuan-tuan? 360,000 lah. Ni ada 730,000. Sebulan sindiket ni boleh dapat. Itu pasal dulu dekat Melaka kita pernah buat operasi kelab malam. Kenapa kita pergi? Rate saja kelab malam, esok tu buka seperti biasa. Datang lagi buat operasi, rate, esok berniaga seperti biasa. Macam tak ada apa-apa. Sedangkan arahan kita dah suruh tutup Sursita tu kan. Lepas tu bila kita pergi bersama dengan pihak buka kuasa, rupa-rupanya sindiket tu telah pun dilindungi oleh pegawai-pegawai polis. Yang diorang dapat bayaran. Itu sampai kita berjaya polis daerah kan waktu lah. Ini antara kes-kes lah tuan-tuan. Ini saya cerita sedikit tuan-tuan. Untuk kes-kes rasuah yang kita tangkap lah melibatkan melibatkan permintaan ke dan sebagainya. Kalau dulu tuan-tuan waktu di awal-awal saya berkhidmat dulu, biasanya kes-kes dia tu melibatkan wang yang amount yang tidak banyak tuan-tuan. Macam PA ataupun kerani minta rasuah RM500 untuk dia mengesahkan pembekalan barang yang tidak cukup. Contoh macam tu. Kita berjaya tangkap kes-kes macam ni yang banyak. Kita siasat dulu tuan-tuan. Kalau kes yang macam ni tuan-tuan, yang ada sampai duit dalam laci ni, benda tu memang sedikit sangat dulu. Waktu BPR dulu. Sedikit sangat dapat dikesan lah kes-kesnya ni. Dan kalau ada pun, ibu pejabat yang akan ambil tindakan. Kita hanya bantu. Di state, kita hanya bantu sahaja. Kalau yang macam ni, lagilah kadang-kadang kita jumpa tuan-tuan. Kadang-kadang lah kita jumpa. Nak dapat duit dalam apa, dalam luggage ni kan. Yang ni lagilah jarang-jarang tuan-tuan. Kita dapat dulu. Tapi sekarang ni tuan-tuan, kalau macam saya cakap kan, mutakhir ni, bila berlakunya siasatan, tangkapan, penyitaan, benda-benda ni lah. Kes-kes macam ni tuan-tuan. Banyak sangat berlaku tuan-tuan. Dia dah main juta-juta dah. Tiada lagi kata penerimaan, pemberian wang secara nyata tu tak ada kan. Kita dah jarang jumpa orang telefon, ada polis nak minta duit tu. Benda tu dah jadi macam kes orang pakai petty crime dah. Sebab apa? Sedikit macam ni yang lagi banyak kita makan. Tengok kalau tuan-tuan yang ni yang kes Jabatan Air Sabah tuan-tuan. Yang 2016 dulu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok lah yang mana kita sita wang tunai saja 53 juta tuan-tuan. 53 juta. Cash. Termasuk mata wang asing dalam 8 juta. Yang mana setiap helai duit tu tuan-tuan, pegawai kita perlu sediakan satu borang akuan penyitaan. Kita kena salin nombor siri setiap helai duit tersebut tuan-tuan. Muntah pegawai tu dalam bilik tu. Adalah dalam 15 orang, 30 orang, 15 jam. Diorang salin semula. Note wang ringgit tu, note dia tuan-tuan. Nombor siri tu. Sebab apa ini adalah barang yang disita tuan-tuan. Itu dia. Dan bila kita buat pengiraan tu, kita pakai mesin kira duit tu. Mesin tu rosak tuan-tuan. Kena hantar pergi ke bank negara Malaysia untuk diorang buat pengiraan semula. Punyalah banyak duit yang ada waktu kita buat ni. Tuan-tuan boleh tengoklah jam tangan mewah tuan-tuan. Tak usah cakap lah jam tangan dia tu, nilai dia tu antara 60,000 ada, 70,000 ada. Ratusan ribu pun ada tuan-tuan. Dan barang kemas tuan-tuan boleh tengok lah. Okay. Yang nak cerita pasal kes Sabah ni, yang saya nak kaitkan dengan perolehan ni tuan-tuan kan. Sebab kita melibatkan perolehan ni, usul perolehan. Apa yang berlaku sebenarnya di Sabah ni, dia melibatkan perolehan kerja lah tuan-tuan. Cuma di situ yang kita dapat kenal pasti, berlakunya manipulasi tuan-tuan. Diorang manipulate perkataan kerja-kerja kecemasan. Emergency work.
di Jabatan Air Sabah ni. Sebab kalau kata kerja-kerja kecemasan ni tuan-tuan, dia akan bypass certain prosedur kan. Ya. Dia akan bypass certain prosedur. Bila kau kata kerja kecemasan, benda nak cepat, ada pipe bocor lah apalah. Tapi bagi mereka, semua benda yang kerja-kerja nak dibuat itu, diletakkan kerja-kerja kecemasan. Dia akan codekan kat situ, emergency work. So bila emergency work, diorang boleh terus direct award kepada syarikat-syarikat untuk buat kerja tu. Ini MO lah, modus operandi dia. Ya. Dan kalau kita tengok pula dan kita siasat lagi, syarikat-syarikat yang dapat tu pula tuan-tuan, ya, adalah syarikat yang sama je tuan-tuan. Cuma dia tunggu turn je. Contoh, syarikat A, lepas tu B, C, D, E, lepas tu dia akan balik ke A semula. Dia rotate macam tu je. Dan benda ni telah pun berlaku dah 4-5 tahun kan. Dan mereka ni dah kumpul tuan-tuan duit sehingga, dan duit ni, itu satu. Dia yang dapat bahagian ni bukan hanya sekadar ada orang yang di atas-atas je. Dia bagi semua tuan-tuan. Bila kita siasat tu, even dia punya kalau macam kita ni, kita panggil PA lah kan. Gawai yang grade yang paling bawah sekali. Di dalam akaun dia tu je pun dah ada 500,000 tuan-tuan. Simpanan tu. Kita ni nak tengok 50,000 dalam akaun ke 5,000 pun susah. Masuk sekali tengah gaji, lepas tu hilang lah. Ni dah start dah, nak keluar-keluar dah. Mengalir-mengalir bayar itu ini kan. Tapi dia PA dia saja dah ada 500,000 pun lah. Itu realiti dia di sana tuan-tuan. Yang untuk kes tu lah yang kita berjaya bongkarkan tu. Dan ini biasa ni akak-akak ni mana ada dalam ni. Akak ni sukalah. Tapi Bijan tak ada bag dinamo Bijan. Ni tak ada. Ini dulu pengalaman saya, kita ada buat ops dengan custom, ops 3 bilion kan. Yang mana kerajaan dia mendapati cukai yang dikutip oleh negara kurang, tapi barang import masuk banyak. So kita buatlah operasi bersepadu antara bank negara, custom, SPRM, kita buat. Dan waktu tu ada satu rumah forwarding agent, rumah orang tengah ni, syarikat yang untuk declare barang import dengan pihak custom ni, kita ada pergi raid rumah dia tuan-tuan. Dekat ruang tamu rumah dia letak macam ni tuan-tuan. Beg berjenama tu bersepah di ruang tamu dia tuan-tuan. Bersepah tapi dalam tu adalah 10,000, 5,000, 10,000, 20,000. Wife dia kalau nak pergi shopping, dia grab saja tuan-tuan beg tu tuan-tuan. Dia dah tak kira dah beg jenama apa, Chanel ke, LV ke, tak ada dah. Dia gunakan tu terus sahaja. Balik tu dia campak. Petang tu kalau kata dia nak pergi makan goreng pisang ke, keluar ke minum-minum, dia ambil pula grab pula beg lain. Itulah yang realiti tuan-tuan. Kita pergi dekat bilik tidur dia, di bawah tilam dia tu jongkong emas tuan-tuan. Gold bar tu. Stepek-stepek adalah 5-6 ketul tu. Dia sorong macam tu sahaja. Di dapur dia, di lubang mesin basuh dia tu pun dia letakkan duit. Dalam kotak kasut anak dia pun dia sumbat duit beratus ribu, berpuluh ribu. Even dekat dapur dia, tin biskut dia kita buka pun ada duit tuan-tuan. Kita balik ni, ni kalau dah gaji okey lah. Buka tin biskut penuh lah juga kan. Kalau tak gaji memang sekedak je lah. Tapi itulah mereka tuan-tuan. Wang tu tak menjadi masalah. Sebab apa tuan-tuan? Ini kita tengok kenapa wujudnya akta money laundering tu kan. Sebab kebiasaannya hasil jenayah ni sangat jarang sekali penjenayah ni dia akan masukkan dalam akaun personal dia, akaun sendiri dia. So dia akan gunakan duit tu macam mana dia nak menghalalkan duit tersebut. Mencuci, orang panggil. Itu dia money laundering. Macam mana kau nak launder duit tu daripada duit yang haram yang menjadi duit yang kau boleh gunakan. Itulah ada orang dia habiskan kadang-kadang wang tu beratus-ratus ribu tu satu malam dia pergi kasino tuan-tuan. Ataupun ada certain orang dia akan masukkan ke dalam akaun-akaun bank. Proxy. Bukan atas nama dia lah. Dia buka atas nama orang lain ke. Ataupun di luar negara yang sukar untuk kita kesan. Ambil masa. Ataupun digunakan untuk beli hartanah. Ataupun beli kenderaan. Macam yang Macau hari tu. Digunakan sebagai modal perniagaan. Supaya dia dapat ambil hasil daripada wang tersebut. Itu antara dia kena trace.
daripada wang tersebut ke mana arah pergi dia. Itulah bila dia kena jumpa money trail tu kan. Dia akan sita lah benda-benda yang dibeli ataupun wang tu telah pun diubah dalam bentuk apa. Itulah contoh konsep money laundering ni tuan-tuan. Betul, Macau scam tu. Macam tu lah lebih kurang. Jenayah tu. Tipu orang apa benda semua kan. Ni antara jenayah lah yang berlaku kan. Okey. So yang ni tak apalah. Ini antara bentuk lah. Bentuk-bentuk rasuah. Tuan-tuan pun sendirilah dah mungkin dah lebih mahir kot benda-benda ni kan. Hadiah. Ini semua bentuk dia tuan-tuan. Sebab kalau nak kata bentuk yang boleh dijadikan bahan suapan ni. Kalau bahasa mudah je. Anything under the sun. Apa-apa saja di bawah matahari ni boleh jadi bahan suapan. Boleh jadi bahan suapan. Even pen ke. Segelas air ke. Roti ke. Itu semua boleh dijadikan bahan suapan. Cuma kita nak kena tengok dalam konteks macam mana benda tu diberi atau diterima saja. Baru kau boleh kata itu adalah jatuh pada rasuah ataupun tidak. Itu dia tuan-tuan. Perkhidmatan ni. Masuk perkhidmatan macam tadi lah. Perkhidmatan, rumah urut, spa, itu juga antara satu bentuk yang boleh dijadikan bahan rasuah. Kan? Perkhidmatan percutian, pakej percutian, melancong. Ataupun perkhidmatan buat gigi. Ada yang kita terima buat gigi tu bukan murah lah. Ini antara konteks dia lah. Bentuk-bentuk yang boleh dijadikan lah. Right? So di dalam kita di agensi wang kuasa ni, kita target sebenarnya tuan-tuan dulu. Sebelum NACP ni, kita target sehingga tahun 2020 ni kita cuba untuk bersihkan 3 sektor utama ni tuan-tuan. Perkhidmatan awam ni, PBT kan, wang kuasa, lepas tu JLC. Dan juga yang ketiga tu tuan-tuan, institusi keuangan dan perbankan ni, ni bahagian-bahagian keuangan, kita nak biar mereka ni bersih, bebas daripada jenayah rasuah lah. Okay? Kerana kalau tuan-tuan nak tahu akta SPRM ni, 4 je kesalahan utama. 4 kesalahan utama yang akan disiasat. Kan? Iaitu yang pertama tu lah, menerima rasuah tu, keyword dia ambil rasuah. Ambil rasuah, ada kes, ada maklumat, kita akan siasat lah. Yang kedua, memberi rasuah. Ambil, beri. A ambil. Nombor 2, B beri. Memberi rasuah. Ada juga kita terima laporan orang bagi rasuah untuk dapat something ke apa dan sebagainya. SPRM akan siasat. Ketiga, ni, membuat tuntutan palsu ni tuan-tuan. Tuntutan palsu ni, claim. A, B, C, D. A ambil, B beri, C nombor 3 tu claim. Tuntutan palsu lah. Tuntutan palsu ni, dia luas konsep dia tuan-tuan. Dia bukan hanya tuntutan palsu atas perjalanan TNP ke OT. Itu boleh jadi. Dan juga antara jadi jenayah yang disiasat adalah tuntutan palsu atas perolehan pembekalan. Itu juga disiasat tuan-tuan. Maksudnya, tuntutan palsu ni, sama ada pembekalan itu cukup atau tidak, seperti mana dalam invoice dia, ataupun pembekalan itu, ataupun pembinaan itu, projek itu, ikut tak seperti mana spek asal yang diperlukan. Sebab dulu kita ada siasat kan, katanya dalam spek tu pembinaan masjid. Tapi bila kau tengok, fizikal itu bukan masjid, itu surau. So bila surau dengan masjid, dia spek dia tak sama. Bahan yang digunakan tidak sama. Pelan lakar dia juga tidak sama. Tapi kenapa dibayar pada harga yang dulu? Itu antara ni lah. Yang termasuk dalam kesalahan-kesalahan tuntutan palsu tu tuan-tuan. Jangan kita hanya ingat tuntutan palsu ni, TNP kot. Claim OT, benda ni bila dapat disiasat, itulah. Tidak. Yang saya cakap tadi tu, itu juga termasuk. Tidak ikut spek dan juga menggunakan kedudukan ni lebih kepada penjawat awam. Bila kau ni ada kuasa dalam menentukan salah satu projek ke apanya, kau awardkan. Kau gunakan kuasa yang kau ada itu, kau awardkan projek itu kepada orang-orang saudara kau ataupun rakan-rakan kau. Itu juga menjadi satu kesalahan kepada penjawat awam. Sebab kita nakkan persaingan tu biarlah persaingan yang sihat kan. Lain-lain pihak pun ada peluang untuk bid, untuk dapat projek. Untuk dapatkan tender, sebut harga dan sebagainya. Okay, ni antara ni lah. Dan kalau sekiranya untuk 4-4 tadi tu, kesalahan rasuah tadi A, B, C, D. Ambil rasuah, beri rasuah. C, claim palsu. D, duduk menggunakan kedudukan tu. Kalau didapati bersalah, hukuman dia standard saja tuan-tuan. Penjara 20 tahun, tak lebih
Dan. Itu dan tu yang sakit tu. Sebab dia dua-dua yang dia bukan atau tuan-tuan. Penjara tak lebih 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau 10,000. Mana lebih tinggi? Contoh Contoh kalau kata tuntutan palsu yang dibuat itu bernilai RM2,000. RM200 lah, RM200. So nak tentukan denda dia kali 5 200 tu. So baru RM1,000. So antara RM1,000 dengan RM10,000 tu, RM10,000 tu lebih tinggi. So denda dia boleh kena RM10,000 kan. Dia macam tu. So kau bayangkanlah kalau kes tu melibatkan rasuah RM200,000 kali 5 sejuta kan. So antara sejuta dengan RM10,000, sejuta tu lebih tinggi. So sejuta itulah denda boleh dikenakan kepada dia. Tapi penjara still kena. Itu bergantung kepada hakim lah. Dan boleh maksimum 20 tahun. Okay? Itu antara ni hukuman untuk kesalahan rasuah lah. So kita ni kena berhati-hati lah tuan-tuan. Sebab kalau kita di bahagian perolehan, siapa-siapa di bahagian perolehan, tuan-tuan dengan hanya sebatang pena saja. Sebatang pen saja kan orang kata. Ada kuasa tuan-tuan. Dengan satu sign saja boleh macam-macam. So kita kena berhati-hati tuan-tuan. Right? Ini antara kes lah, nampak. Kes pengarah, timbalan pengarah Badan Putrajaya, kes yang lama ni kan. Dia terima apa dia tuan-tuan? Tiket penerbangan saja tuan-tuan. Daripada kontraktor. Tapi sebagai balasan dia apa tuan-tuan? Dia award projek kan. Memberikan projek tu 3.5 juta. Hanya dengan nilai tiket RM3,000, kontraktor tu berjaya mendapatkan projek bernilai 3.5 juta. Itu antara yang kita pernah siasat kes. Right? Ni dekan. Ini antara tuntutan palsu juga ni. Dia kata dia memperakukan pembekalan bahan tu nilai dia. Alat tu nilai RM100,000. Sedangkan bila kita semak, alat yang dibekalkan itu hanya bernilai RM27,000. Kan? Tapi dalam invoice tuntutan tu RM130. Benda ni sentiasa. Benda ni selalu. Dan boleh berlaku di mana-mana dalam ni. Bahagian perolehan ni. Sampai sekarang. Ini lagi kontraktor. Konon-konon dia kata dia turap jalan kan. Dia buat pagar. Pagar tu dia tuntut 405 meter. Tapi bila kita ukur, dia ingat SPM BPR tak ukur kot. Kita ukur punya 162 meter sahaja. Baki tu tak ada. Tapi dia tuntut 405 meter. Dia sediakan pagar. Ini antara kes-kes lah dalam perolehan kerja. Saya kongsikan yang macam ni je lah tuan-tuan. Yang kita boleh cerita. Tuntutan palsu, beli ubat. Benda tak dibekalkan pun. Tak pernah dibeli. Tapi hantar invoice. Ini sangat banyak kita jumpa tuan-tuan. Ini kalau kata menggunakan kedudukan tadi kan. Macam pegawai kebajikan. Guna jawatan, sokong permohonan pembelian. Syarikat adik. Dia tahu. Syarikat adik dia ada masuk juga dalam untuk nak mendapatkan kerja-kerja tu. Dan dia tu terlibat dalam proses pemilihan tu. Dia buat keputusan bersama, pilih syarikat adik dia. Ini kalau dalam mengikut akta kita, dia menjadi satu kesalahan. Sebab dia penjawat awam tu saya kata di awal tadi, apabila kau penjawat awam, kau tak nafikan. Memang kau banyak terikat dengan pekeliling kan. Pekeliling perkhidmatan dan sebagainya. Right? So apa yang dia boleh buat? Untuk yang perkara-perkara yang melibatkan keputusan ini, sekiranya dia tahu antara syarikat-syarikat yang terpilih itu adalah syarikat adik dia, kau kenalah declare dalam meeting tersebut. Kau kena declare dalam mesyuarat tersebut bahawa antara syarikat yang masuk untuk pemilihan sebut harga ke tender tu adalah syarikat milik adik dia ke, isteri dia ke, rakan dia ke, dan dia kena keluar. At least dia tidak terlibat dalam proses pemilihan. Itu dia antara langkah-langkah yang dia boleh buat. Untuk mengelakkan daripada dia nanti dipertanggungjawabkan di bawah seksyen ni. Menggunakan kedudukan jawatan ni. Itu dia lah. Lepas tu yang ini sama lah tuan-tuan. Isteri dia sedia bekalan alat ganti. Untuk syarikat adik, suami dia memperakui. Ini pun kena juga tuan-tuan. Okay. Sepatutnya, benda ni, kalau kita dah faham konsep, kalau kita tahu benda tu melibatkan ahli keluarga kita, kita biarkanlah pihak lain yang buat keputusan.
Pihak lain yang uruskan. Okey, so yang ni sedikit lah. Yang ni nanti tuan-tuan selepas ni ada kot. Ataupun esok ke akan cerita lebih lanjut lah. Cuma saya nak tekankan kat sini, perolehan ni sebenarnya untuk proses yang untuk mendapatkan bekalan, perkhidmatan ni. Tapi selaras tu, wording dia tu, selaras dengan tata cara. Apa-apa pun yang dilakukan dalam konteks perolehan ni, perlulah selaras dengan tata cara, peraturan dan garis panduan yang telah pun diberikan. Kan? Itu je. Bagi nak mengelakkan berlakunya sebarang kesalahan lah. Kesalahan daripada segi penyelewengan ke, tuntutan palsu ke dan sebagainya. Kau kena follow tata cara yang telah pun diberikan. Itu je sebenarnya. Kawan. Kalau kawan macam mana tuan? Sama macam ni. Dia kawan ni dia termasuk dalam sekutu. Dalam definisi sekutu termasuklah rakan. So kalau rakan tu pun ada, kita tahu dan kita tahu. Sebab kadang-kadang dalam sebuah harga ni kan dia tak letak nama kan. Dia letak numbering kadang ataupun huruf. Syarikat A, syarikat B, syarikat C. Tapi kalau kita tahu dalam syarikat tu, ada kawan kita masuk dan dia dah mention kepada kita dah lebih awal. Aku pun ada masuk ni benda-benda pemilihan untuk nak dapatkan projek ni. Nanti kau tolong tengok. Kalau benda tu berlaku, kita kena elak. Kita kena declare dan kita tak boleh terlibat. Bagi mengelakkan kita nanti akan dikaitkan dengan pemilihan dia tu. Tapi sekiranya kita tidak tahu, kita buat proses macam biasa. Sebab memang kita tidak tahu. Sebab dalam waktu proses pemilihan sebuah harga pun dia tak ada sebut pun syarikat, nama syarikat apa pun. Kan? Kepada jawatankuasa yang penilai tu. Dia akan bagi wording yang nombor 1, 2, 3, 4 tu. Tapi kalau kita tahu lebih awal, sebolehnya kita elak tuan-tuan. Bagi memudahkan nanti. Daripada kita nanti dipertanggungjawabkan sekiranya dia tu dapat pula lepas ni. Kan jadi masalah kan. Right? Sebab apa? Dalam section yang tadi saya kata menggunakan kedudukan jawatan tu, ayat dia macam ni. Seorang penjawat awam dikatakan telah menggunakan kedudukan atau jawatan sekiranya dia membuat apa-apa keputusan. Tuan-tuan kena ingat membuat apa-apa keputusan atau mengambil apa-apa tindakan. Dua perkara ni. Membuat apa-apa keputusan ataupun mengambil apa-apa tindakan. Yang melibatkan macam tadi tu, saudara dia, sekutu je. So kalau kita duduk dalam meeting tu, maksudnya kita pun mengambil apa-apa tindakan, duduk dalam mesyuarat. Walaupun di akhir tu nanti tu, katakanlah bukan syarikat kawan dia juga yang terima. Masukkan jumlah tender. Okey. Dia macam ni. Masuk jumlah tender tu apa tuan? Harga ke apa? Harga. Okey. Dia macam ni. Dalam pemilihan, dia tidak semestinya pihak yang menawarkan harga terendah tu akan dipilih. Sebab dia ada kriteria pemilihan tuan-tuan. Dia ada kriteria dia. Harga mungkin dia dah letakkan dah. Harga dia dalam julat harga sekian-sekian. Tapi pada masa yang sama, dia akan tengok juga dari segi kau punya kebolehan kau untuk melaksanakan. Modal yang kau ada. Pengalaman yang kau ada. Benda tu lah yang akan dinilai. Kalau hanya sekadar harga yang terendah saja akan boleh dipilih. Susah juga sebab kadang-kadang banyak kes. Ada juga kes kita siasat dulu pun. Syarikat yang memberi harga yang terendah tapi mereka tidak mampu. Tak ada pengalaman. Lepas tu tempoh masa yang sepatutnya dia kena follow untuk penyiapan kerja tu pun dah jadi drag, jadi lama. Benda ni ada. So, jawatankuasa yang menilai tu, penilaian teknikal tu, dia lah kena bijak. Pilih dan tengok mana syarikat yang paling sesuai. Sebab nanti di akhir dia yang akan buat sure. Tuan harap sedikit sebanyak menjawab lah tuan. Saya pun bukanlah kata ni, saya bercakap ni based on pengalaman dan apa yang saya dapatilah. Ikutkan undang-undang kan. Ikutkan yang kita pernah siasat sebelum-sebelum ni. Okey tuan Apa nanti kalau ada soalan tanya dia. Nanti saya cuba untuk cover lah. Sebab yang lain-lain ni lebih banyak kepada ni. Yang pengurusi sebutkan nama penenda ni yang kadang-kadang ni hot ni. Ni saya cakap terus terang lah. Benda tu
sebenarnya bila masuk dalam mesyuarat tender, sepatutnya perkara itu dirahsiakan. Kita buat penilaian ikut kriteria. Dia dah letakkan dah kriteria. Kan? That's why jawatan kuasa pembuka tender dengan jawatan kuasa penilai tender ni adalah orang yang berbeza. Dia bukan orang yang sama. Dan yang pengurusi tu pun sepatutnya kau tak boleh reveal benda tu. Kau cuma ikut wording, angka ataupun dia dah letakkan dah coding dia. Kita nilai ikut coding lah. Bukannya ni. Dan kalau dia dah tahu lebih awal antara syarikat-syarikat yang masuk tender itu adalah syarikat yang dia kenal, rakan dia ke, isteri dia ke, anak dia, sepatutnya dia kena declare dalam mesyuarat tersebut. Dia kena declare dan dia kena tarik diri. Tidak boleh. Bagi kepada timbalan pengurusi untuk ambil alih. At least dia dah terlepas. Dia telah tidak akan lagi dipertanggungjawabkan untuk perkara yang macam saya cakap tadi. Jangan nanti di akhir nanti kerana orang lain, engkau juga yang sakit. Kita bagi tahu ni untuk pemahaman tuan-tuan. Tapi terus terang saya kata, realiti dia benda macam tu lah yang banyak berlaku tuan-tuan. Dan saya cerita Allah kesiannya urus dia. Tak apa tuan. Saya macam ni tuan. Macam kita punya konsep, kita bercakap benda bukan kita cakap ikut kita punya hati tau. Kita cakap sebab peraturan mengatakan macam tu. Nak tak nak kita kena nasihatkan dia. Sebab dulu pernah tahu bila dia menjadikan itu sebagai defense. Saya tidak dinasihatkan pun kata tak boleh. Oh tak? Urus dia. Kan nanti urus dia lah. Di atas batu jemala patik. Kita nak kena tanggung pula dah. Kita kena maklum. Kalau kata benda tu, ini adalah benda ni sebenarnya tidak boleh dideklarkan. Nama-nama syarikat yang masuk, kita hanya pakai coding. Kita nilai ikut kriteria yang telah pun diberikan. At least biar. Kalau dia buat juga, dalam tu kan berminit. Setiap kali mesyuarat kan, penilaian kan dia ada minit kan. Dan dia ada laporan-laporan dia. Benda tu lah nanti jadi bukti kepada kita nanti. Tuan apa, nanti kalau ada sebarang soalan nanti insyaAllah saya akan cover sikit-sikit lah. Ini biasalah hukuman kecuaian pegawai lembut ni, laporan audit ni, dia cerita. Dia bukan apa tuan-tuan. Saya cerita di KPKT hari tu bila diorang buat pembentangan tentang sistem pengurusan apa, audit nilai ke accountability ke apa benda tu. Antara jabatan-jabatan kan. Dia ada tengok, KSU sendiri tengok. Kenapa kes-kes tata tertib ni tak banyak dilaporkan. Dia kata kerana dekat situ bila diorang buat kajian, dia kata kebanyakan pegawai dia akan dia maksudnya dia macam walaupun berlaku putus. Boleh dengar tuan? Boleh ya? Okey. Macam yang hari tu KSU dia tengok kan, sebab dia ada naikkan isu kenapa tak banyak kes di KPKT ni kes melibatkan tata tertib. Tapi dia tengok daripada dapatan yang sistem pengurusan audit nilai ke accountability macam tu lah. Dia tengok kajian, dia tanya staff-staff, dia katakan penyelia ni dia akan memaafkan pegawai bawahan dia yang melakukan salah laku ni as long kau punya prestasi kerja kau bagus. Itu antara dapatan dia. Maksudnya kau buat salah laku, okey. Tapi selagi kau kerja kau pun bagus, so kita takkan ambil tindakan lah. As long kau mengekalkan prestasi kau. Dia macam tu. So bila kat situ KSU dah trigger tau. Dia dah tanya, oh patutlah tak banyak kes tata tertib di KPKT kerana perkara ini. So kadang-kadang hukuman tu kenapa terlalu lembut, terlalu ringan, sebab kita tahu kadang-kadang penyelia ni dia dah lebih kenal kau berbanding dengan kita pegawai yang di unit integriti ke kan, pegawai di bahagian tata tertib ke. So dia tahu kau macam mana. That's why benda tu juga menjadi faktor.
Sama ada tindakan tu nak diteruskan, tak diteruskan. Tapi kalau kata KP Perkhidmatan Awam ni, dia kata, at least kalau benda tu salah, hukuman kena diberikan. Kalau tidak sampai bila, tak ada pengajaran lah. Kau still juga buat benda tu. Hanya kerana prestasi kau tu, prestasi kerja kau tu adalah mengikut SKT. Kan? KPI masing-masing. Kalau tak tercapai, kau dianggap tidak kompeten juga. Tapi kalau salah laku, kalau benda tu berlaku, sebenarnya penyelia kena ambil tindakan juga. Kena ambil tindakan sebagai pengajaran dan peringatan kepada staf lain. Kan? Ini biasalah kalau nanti mungkin di audit ke ataupun MOF dia akan tunjuklah lagi banyak kan. Saya kongsikan sikit. Cuma dia kata prosedur dan perkeliling keuangan KSN ni. KSN sebelum ni. Kenalah dipatuhi tuan-tuan. Lebih-lebih lagi mereka yang ada dekat bahagian yang perolehan ni. Boleh dapat kopi slide ini. Ini mungkin urus dia boleh urus tu. Kan? Saya rasa saya ada dah bagi handout kepada urus dia. Mungkin nanti dia boleh edar lah. Slide yang sama je. So ni biasalah. Ini antara peraturan ya. Saya cerita secara ni je lah. Pengurusan kewangan. Biasalah panduan pengurusan pejabat. That's why penyelia kena ambil peranan. Penyelia sebab dalam Perintah Am Bab D tu. Kelakuan dan tata tertib tu dia ada satu klausa khas. 3C tu kan. Peranan ketua ni. Janganlah biar engkau punya pegawai engkau terus melaksanakan kerja-kerja yang bertentangan dengan peraturan kewangan. Engkau pun jangan terlibat sekali lah. Senang cerita. Dan sekiranya ada, kau kena dengan seberapa segera ambil tindakan. Okay? Dan sekiranya gagal mengambil tindakan ataupun gagal melakukan pengawasan, tindakan tata tertib boleh dikenakan. Ini dalam Perintah Am Bab D lah. Okay. Benda tu dah ada dah sebenarnya. Okay, sekarang ni saya kongsikan sikit lah. Macam kalau di SPRM tu biasanya bentuk penyelewengan dalam perolehan ni, apa sebenarnya kita jumpa kebiasaannya lah. Daripada sebelum-sebelum ni kan. Ini standard. Perolehan pada harga tidak munasabah. Munas Sarawak. Kita lagi Munas Sabah, tapi Munas Sabah kan dah bahaya ni. PKP. Okay. Contoh, ni contoh lah tuan-tuan Keratan Akbar dulu kan. Screwdriver tu je harga RM224 satu. Padahal sebenarnya harga pasaran RM40 je. Tuan-tuan boleh tengok lah market price. Kajek tu RM50. Tapi dia beli buat perolehan RM5,000. Kamera RM2,000 tapi dalam harga pasaran dia letak RM8,000. Macam mana tu dia buat kajian pasaran? Ini antara benda-benda lah. Benda-benda yang ditemui oleh audit. Yang ini yang dulu punya. Jam dinding je kot. Harga pasaran 100 tapi dia letak RTM buat perolehan. Satu unit tu RM3,810. Kotlah dia salut emas saya rasa. Dia punya jam dia ni. Mesin pencetak. Pengimbas scanner. RM200 je jadi RM14,000. Ni macam-macam tuan-tuan. Jabatan Marine. Binokular ni sepatutnya tak sampai RM2,000 pun. Tapi dia letak harga RM56,000. Boleh beli sebiji personal. Proton personal. Untuk satu binokular. So, antara dia ni pegawai ni, kau kenalah buat kajian pasaran, betul. Kajian pasaran, yes, betul. Tapi, kau kena buat dengan menyeluruh, tuan-tuan. Macam hari tu yang, kalau tuan-tuan ingat kes pembelian hotel Merdeka Palace ke yang di Sarawak oleh Felda. Benda tu pun dia kata dia dah buat kajian pasaran juga. Sebelum dia nak beli dengan harga tersebut. Harga yang berapa ratus juta lebih mahal tu. Tapi bila kita cek kajian pasaran yang dia buat tu, dia ni duduk depan laptop, dia Google je. Macam Shopee tu kan. Kalau benda-benda melibatkan pembelian yang besar-besar ni, kau tak bolehlah buat macam tu. Kau boleh dapatkan pembelian lengkap yang menyeluruh. Okay.
Kalau banyak item ni kau kena perincikan. So ni yang tak mengikut spek ni. Saya kata ni boleh jatuh bawah section 18 tu tadi. Tuntutan palsu tadi kan. Kalau kata custom, kau beli kasut dekat 1,600,000 lebih kan. Tapi kau terpaksa lupuskan. Sebab apa? Saiz kasut tu tak menepati pun. Okey. Ini alamak saya kalau pekeliling kewangan ni lantikan terus. Saya dah kata tadi kan, ada pegawai yang lebih bagus. Cuma yang saya faham tentang lantikan terus ni memang betul. Kalau bawah 20K, letak kepada pengarah kan. Tapi kebiasaannya, benda yang berlaku kan, bila benda ni dipecah kecil. Tuan siapa yang tanya dia? Memang sebab dia tahu kalau dia bagi untuk satu kontrak tu lebih 20K, kau kena buka sebuah harga yang lain lah kan. Masukkan 3 pembekal dan sebagainya. Tapi untuk yang 20K ni, ada certain macam contoh kita ada penasihat Jabatan Bomba Kelantan. Ada suara? Ada dengar suara Dengar. Jabatan Bomba Kelantan ni dia nak buat pembelian sofa untuk balai-balai dia. Tapi bila dia kumpulkan untuk satu pembelian, nilai dia tu 20,000 lebih sikit je. 20,200 something lah. So apa dia buat? Dia pecahkan kepada 4 pembelian daripada syarikat yang sama. Itu yang kita berjaya kesan lah, yang audit dalam KPKT sendiri yang pergi semak, dia dapat. Dan benda tu mereka akui. Sebab apa? Dia tak nak orang kata apa? Dia tak nak leceh lah. Kalau lepas 20K kan macam-macam dia nak kena buat prosedur, ikut prosedur lain dan sebagainya. Kalau yang ini dia boleh direct. Boleh lantik terus. Okey, yang tentang secara undian dan pusingan untuk nak dapatkan kerja ni pun, bagi saya di jabatan ke di bahagian tu dia sepatutnya dia kena ada simpan rekod satu. Dia ada simpanan rekod. Dan macam kita, saya bagi contoh, kalau dulu di jabatan saya di SPRM tu, dia macam ni. Untuk kontraktor yang bagi pembekalan yang bawah 20K ni, dia dah tetapkan dah. Untuk engkau, tahun ni berapa kali saja engkau boleh dapat. Dia tak nak mewujudkan ada monopoli kepada certain kontraktor. Kalau kau dah sampai tahap engkau, walaupun banyak lagi ni, tapi kau dah 3 ke 4 ke 5 kali ke dah sampai tahap situ, mereka tidak akan diambil lagi. Itu contohlah dia nak kontrol. Supaya dia nak elakkan ada satu monopoli. Sebab kadang-kadang macam ni lah, mudah cerita pengalaman di sana, kalau katalah pembekalan untuk makan minum untuk mesyuarat ke apa kan. Kadang-kadang kita pilih satu kontraktor ni, ya betul, toilet tomahan. Kita pilih satu kontraktor ni bukan sebab kita duk syok ni, sebab kadang masakan dia sedap. Harga dia bagi pun berpatutan. Dia boleh bagi tu, boleh masak ini. So kadang-kadang untuk kita untuk satu majlis kita akan pilih dia. Tapi benda tu akan boleh dimanipulate. Ataupun pihak luar, kontraktor lain yang tengok, patutlah asyik dia ni, dia dapat kan. So kita nak elakkan perkara tu. That's why kita at least kawalan dalaman tu kita kena buat. Dari segi pembekalan kita kena tengok lah. Biarlah kita bagi peluang yang sama rata kepada pembekal lain juga. Right? Okay, ni biasalah. Yang ni pun sama ni, majlis sukan. Betul, rotation. Majlis sukan ni lah, kau beli kuda. Suara hilang, alamak. Mungkin terputus-putus kot. Dengar ke? Okay, saya clear. Nanti try lah. Mana yang tak dengar tu, cuba try balik, tengok. Ini biasalah majlis sukan ni kau nak untuk pertandingan kau beli je terus secara lamsam 23 ekor, tapi bila dah check 5 ekor je boleh guna untuk pertandingan.
Yang lain tu, dia buatlah korban waktu diladha ke. Dah tak boleh guna. Kan? Dah merugikan. Ya? So ni yang saya kata tadi. Untuk yang tak ikut spek, kena hati-hati. Sebab dia dah jatuh kepada tuntutan-tuntutan. Dia dah jatuh pada kenaikan. Macam pembekalan. Konon-konon bukan pembekalan 10 unit komputer. Tapi tengok yang dibekal, tak dibekalkan pun. Tahun depan baru dia nak bekal. Ini biasalah standard AP58. Okay. Banyak benda. Ataupun dia dah bekalkan 3 baru. Tapi dalam invoice dah tuntut sekali 10-10. Benda tu sebenarnya, tuan-tuan kena faham. Undang-undang dah state, dah jelas mengatakan itu adalah salah satu kesalahan jenayah, tuan-tuan. Tuntutan palsu. Dan orang yang memperakukan tu, dia kena hati memperakukan pembekalan tu. Sebab nanti engkau lah yang akan dipertanggungjawabkan. Terhadap pembekalan tu. Okey. So ni biasa improper payment, Jabatan Bomba. Jabatan Bomba ni dia beli mesin roti Konon-konon untuk Jabatan Bomba, Jabatan Penjara beli mesin roti untuk nak buat dalam dia punya kilang, ada dalam workshop dia lah. So dah beli, tapi nak pasang bengkel dia tu tak ada. Barang dah bawa, bengkel tu tak ada lagi, tak bina pun lagi. So macam mana pembekal tu nak uji, nak tauliah kan. Ini antara kelemahan-kelemahan lah yang kita kena tengok lah kan. Ini lagi kerja-kerja landscape yang belum dilaksanakan standard, tuan-tuan. Okay. Macam saya cakap tadi, kena berhati-hati patuhilah kontrak pembayaran tu. Itu satu nanti tuan-tuan boleh tanyalah dengan pegawai keuangan kan. Macam mana caranya untuk kita mengatasi AP58 ni? Sebab kadang-kadang AP58 ni lah yang menyebabkan kadang banyak benda-benda di akhirnya tu tak terbekal, benda tak jadi. Nanti tanyalah pegawai MOF. Kenapa MP58 ni ada? Saya faham kenapa. Sebab di hujung-hujung tahun ni nak tutup akaun kan. So benda nak kena bayar dululah benda kan. Tapi apakah pihak MOF punya langkah lah ataupun untuk mengatasi? Sebab kalau kita cek, setiap kali laporan audit, AP58 ni lah yang paling, yang antara yang banyak sekali di-mention. Nanti mungkin kena tanyalah pihak yang lebih arif lah tentang benda tu dah. So isu orang tengah ni standard. Nampak tu tuan-tuan, isteri dia je. Antara kontraktor dengan suami. Isteri pegawai SKMM untuk nak beli peralatan kan, makmal forensik. Dia jadi orang tengah, laki dia. Dia 205. So itulah hukuman dia tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok kat bawah lah. Dan ada pegawai kita, pegawai SPRM dulu, dia pernah kita tangkap tuan-tuan sebab dia pun meminta rasuah daripada orang yang memang dah ada report siasatan tu dibuka. So dia pergi deal dengan orang tu tuan-tuan. Benda yang macam ni lah. Dia pergi deal dengan orang tu, dia kata, kau bagi aku 250,000, aku tutup kes kau. Ada tuan-tuan dulu, kita tangkap sendiri pegawai kita. Tu saya kata tadi, isu integriti ni, dia boleh jadi pada sesiapa saja tuan-tuan. Tak mengira latar belakang agama, bangsa, taraf pendidikan. Dia berlaku. Pegawai sendiri, pegawai SPRM, dia minta 250,000 untuk tutup kes. So apa yang berlaku? Yang tadi, yang orang yang diminta tu, dia pergi ke pejabat SPRM yang lain, dia buat aduan terhadap pegawai ni. So kita yang ambil aduan tu, kita tapping. Kita tanya untuk nak mengesahkan betul tak dia minta. Dan memang betul. Dalam perbualan tu kita minta orang tu call balik dia. Memang betul dia minta 250,000 tuan. Lepas tu dah counting, jadilah 200,000. Daripada 250. Mula dia minta kan, tak dapat duit lagi. And then dia setuju terima 200,000. Lepas tu kita set tempat untuk diorang jumpa.
untuk dia serahkan duit. Pada hari penyerahan tu, yang target kita ni, yang kita punya pengadu kita ni, dia hanya bawa 5,000 saja tuan. 5,000 saja daripada 200,000 yang dijanjikan tu. Tapi pegawai tu still ambil. Kita tangkap dia. Red-handed lah waktu tu. So hukuman dia tuan-tuan untuk kesalahan pertama tadi, meminta 250,000. Dia tak dapat duit lagi. Hanya kerana kesalahan meminta saja, dia di penjara 13 tahun. Denda kali 5 lah. 1.25 . Itu untuk pertuduhan pertama lah. Meminta baru. Yang kedua tadi, dia setuju terima 200,000. Dia kena lagi 13 tahun penjara. Denda dia kali 5, 200,000. Sejuta. So dah 2.25 juta lah. Kan? So untuk kesalahan ketiga yang dia ambil 5,000 tadi, kali 5, 25,000 lagi. Dan 13 tahun penjara. So itulah hukuman yang dia kena, pegawai kita tuan. Sebab kita merasakan bagi kita, engkau duduk di agensi yang mencegah jenayah rasuah, tapi engkau pula yang gunakan kesempatan tu untuk buat kesalahan tu. Ya betul, hukuman tu dunia tuan. Hukuman dunia. Nanti saya akan terangkan kenapa ada kes walaupun dalam akta dah katakan maksimum 20 tahun, 5 kali ganda nilai sopan atau 10,000. Tapi kalau tuan-tuan perasan, nanti bila mahkamah jatuhkan hukum, kadang-kadang kena penjara 7 hari. Denda 30,000. Denda 2,000. Kan? Sebab macam ni, dalam konsep perundangan, pihak agensi penguatkuasa ni, dia hanya ada kuasa atas siasatan saja tuan. Siasat saja. Untuk nak dakwa, bukan kami. Dakwa kita letak kepada AG lah. Jabatan Peguam Negara. Diorang sahaja boleh tentukan kes yang kita dah siasat ni, boleh dakwa ke tidak. Kan? So bila diorang dah setuju, okey, kes yang kau siasat ni boleh dakwa. Tu baru tuan nampak kita bawa pergi mahkamah untuk tuduh. Selepas mendapat izin nak dakwa. Kalau diorang kata, ini tak cukup, tutup. Ataupun ni kes ni tak boleh dakwa, bagi sahaja surat teguran. So kita takkan ada. Sebab tu power kita di dunia. Nak cerita pasal hukum kan. Power kita, bidang kuasa kita, konteks siasatan. AG, dakwa. So nanti di akhir nanti, dekat mahkamah, barulah hakim pula yang akan mengadili kes tu. Ada kadang-kadang walaupun dalam akta kata 20 tahun boleh. Tapi hakim juga yang nanti di akhirnya. Okey, ini penjara 2 bulan. Denda 6,000. Tuan-tuan boleh nampak lah. Orang akan tanya, kenapa? Sebab di akhir tu, keputusan hakim tu lah yang akan dipakai. Sebab hakim mungkinlah dia nak jatuhkan hukum tu, dia akan mengambil kira macam-macam lah. Engkau latar belakang, family kau, siapa yang bekerja, anak-anak berapa orang, ada penyakit ke. Benda tu semua akan diambil kira lah. Dan ada orang tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan ada kes kan, curi tin sardin, kena penjara 2 tahun atas kesalahan mencuri. Tapi orang yang buat rasuah, ambil rasuah, kena penjara 2 minggu. Kan? Adil ke tidak tuan-tuan? Itu kita serahkan kepada tuan-tuan lah. Sebab tapi, apa-apa tu hukuman tu dunia tuan-tuan. Di akhirat nanti, itu lain cerita lah. Kan? Okay. Ini antara contoh lah. Jangan berurusan dengan orang tengah. Ni banyak ni kes orang tengah ni. Dulu dekat MOF pun ada kes orang tengah. Dia pegawai sulit kepada Menteri Kewangan. Dia minta kalau semua nak projek, semua kena melalui dia. Dan dia akan dapat percentage untuk setiap projek-projek yang syarikat dapat. Itu antara yang kita berjaya ni lah. Ni yang saya kata tadi, pecah kecil kan. Ini Opsilot ni tuan-tuan. Opsilot ni sebelum lagi daripada Jabatan Air Sabah. Yang ini melibatkan pasangan suami isteri. Pasangan suami isteri, anggota TLDM. Dia berpakat dengan kontraktor-kontraktor. Tuan-tuan tengok kalau macam sebenarnya, alat ganti kapal ni, kapal perang ni, TLDM tu. Sepatutnya dia punya alat ganti dia tu diorang kena dapatkan daripada luar negara. Daripada Jerman. Yang mana kos dia tu memang mahal lah kan. Yang ni.
Tapi apa yang mereka buat? Dia cari kontraktor di sekitar Selama, Ipoh, kedai-kedai besi ni. Kau hantarkan pembekalan dan diorang memperakukan. Okey, barang itu adalah genuine part yang dihantar daripada luar negara. Macam tu dia punya MO dia. Okey. Dan barang tu dihantar. Sebenarnya, bila kita siasat, dia ada lebih 20 syarikat yang menghantar untuk pembekalan ni. Tetapi sebenarnya semua syarikat tu adalah milik orang yang sama. Cuma dia pakai nama lain, proksi lain macam tu, tuan. Dan macam mana pegawai ni boleh dia dapat habuan dia daripada dia punya kegiatan ni? Kontraktor ni cuma bagi kat dia kad debit. Kad debit yang bukan atas nama dia. Cuma kalau dekat Ipoh, kalau dekat Lumut tu, dalam dia punya camp tu dia pakai kereta biasa je, tuan. Dia zuhud. Tapi bila dia turun dia kat Kuala Lumpur, memang semua disediakan dah kenderaan-kenderaan mewah tu. Dan dia belanja, dia keluar saja berapa banyak dia nak daripada kad debit tu, tuan. Itu dia punya habuan dia ni dapat. Kalau dalam bandar Ipoh contohnya kita divide by zoning, 10 zon, adakah itu dikira pecah kecil? Ini tuan, saya rasa tuan kena tanya dengan pegawai kewangan lah, tuan. Pegawai daripada MOF nanti ke. Sebab dia maksud pecah kecil ni dia ada tau, perkeliling berapa berkait dengan pecah kecil ni. Dan dia ada kriteria macam mana. Macam untuk satu pembekalan daripada syarikat yang sama engkau buat dalam satu secara berasingan, iaitu sebenarnya pembekalan yang sama untuk benda yang sama tapi kau pecahkan secara kecil-kecil. Yang tu dia ada perkeliling apa, saya tak ingat lah, tuan. Dia ada yang berkaitan dengan pecah kecil ni. Maaf, tuan. Nanti puan boleh tanyalah. Dia ada, cuma saya nak cerita lebih jelas tu kalau tentang by zoning ni kena tengok juga program apa, projek apa, pembekalan apa. Kalau benda yang sama, macam dekat yang saya kata Jabatan Bomba tu pun, dia pembekalan perabot cuma di balai-balai bomba yang berasingan. Tapi itu audit mengatakan itu pecah kecil. Dan tak boleh, dan melanggar peraturan kewangan lah. Dah, kat mana aku tadi dah? Okey lah tu. Ini opsilot ni. Ini contoh pecah kecil lah ni, tuan. Okey lah. Ni dia, larangan pecah kecil dalam perolehan. Perkara 1/3 larangan pecah. Ini nanti puan-puan tengok ni. Kaedah perolehan kerajaan ni. Sekiranya dia dah dapat kelulusan MOF, alright lah. Tapi dia ada kriteria dia untuk pecah kecil. Contoh potong rumput untuk 10 zon. Ini tak silap. Itu saya tunjukkan contoh. Kalau itu sekali dalam satu tuntutan, cuma dia pecahkan tugasan tu kepada mengikut zon, itu lain. Pada pandangan saya, pahaman saya, benda tu bukanlah kata pecah kecil. Cuma dia tuntutan tu bersekali. Cuma bila tugasan tu dia pecahkan kepada zon-zon, itu saya rasa itu tak menjadi masalah. Kalau itu daripada syarikat yang sama lah. Tak apa dah, nanti kita tengok balik lah, puan. Okey lah, ni tak apa, salah urus aset kerajaan ni macam biasa. Kalau syarikat yang berbeza tak ada masalah. Sebab dia pilih zon dia. Kan? Tak apa, nanti kalau nak dapat kepastian, nanti cuba tanya nanti pegawai kewangan. Esok rasanya kot, slotnya pegawai kewangan. Ataupun petang ni yang audit tu ke. Ya? PDRM, aduh. Tengok je lah PDRM pun. Kehilangan aset. Kat mana-mana pun sebenarnya sama. Benda ni ada berlaku. Kat mana pergi 44 unit senjata api tu? Wallahualam.
Yang ini hospital. Dia gunakan peralatan tu untuk kegunaan diri dia. Tak tahulah, mungkin yang alat perubatan pernafasan ke apa ke kan. Yang ni dia gunakan untuk personal use lah. Dan setiap aset biasa, pergerakan aset, rekod aset semua dalam inventory memang kena ada lah. Kan? Dan ada pegawai yang telah pun dilantik sebagai pegawai aset kan untuk setiap jabatan tu. Dia kena ambil maklum lah. Kalau ada pertukaran ke, penambahan aset ke, yang ni menerima tajaan. Yang ini kalau di SPRM ni pun antara perkara-perkara yang kita siasat lah. Menerima tajaan. Yang ini dululah. Kalau macam contoh-contoh ni yang terkini ni, menerima hadiah-hadiah ni kan. Kes yang melibatkan kalau dulu mantan Menteri Besar Selangor tu lah. Datuk Seri Khirtoyo dan dia ada satu, dalam kanun kesesaan dia ada satu section khas tentang penjawat awam ni menerima barang berharga daripada pihak yang ada hubung kait tugas rasmi ni. Nanti tuan-tuan cek section 165 kanun kesesaan. So kita, kalau kita ni penjawat awam, kita kena berhati-hati. Sebab pembuktian untuk section ni, dia mudah lah. Okay, kalau melibatkan pembaikan kenderaan jabatan, di SKU cuma satu pembekal saja tempat untuk kita berurusan tu bagaimana ya tuan. Pembaikan kenderaan jabatan. Dia bukan dah ada dalam ni ke? Pembaikan kenderaan jabatan. Rasanya dia dah ada macam dalam kita punya bajet pembekalan penyelenggaraan. Bukan dia dah ada dalam kontrak ke? Kebiasaannya kalau penyelenggaraan kenderaan jabatan ni, biasanya dah ada dalam kontrak ke? Macam sebelum ni kalau jabatan kerajaan dia ada dah ada mengikat kontrak dengan Spenco lah contoh. Setiap kali kita hantar, benda tu terus dimasukkan untuk tuntutan Spenco nanti. Tapi yang ni, saya tak tahu. Adakah ada lain? Sebab katanya kenderaan jabatan. Tak apa tuan, kita terus dulu dah. Kalau saya tak boleh nak jawab, tak apa. Nanti ada mungkin daripada pegawai kewangan ke selepas ni. Ini tak apalah. Kita next. Saya pun dah sengah dah ni. Ini perkeliling standard tuan-tuan. Perkeliling bilangan 3 ni, penerimaan hadiah. Hadiah ni itulah. Nak cerita ni, hadiah ni pun dia sebenarnya maksud dia luas tuan. Apakah hadiah yang kita boleh terima, apakah hadiah yang menjadi kesalahan, kita kena tengok dalam konteks dia tuan-tuan. Macam saya cerita tadilah, apakah bahan-bahan suapan tu tadi kan, slide yang bahan suapan tu. Semua boleh, hamper boleh jadi bahan suapan. Dia cuma kita kena tengok dalam konteks macam mana benda tu diberi ataupun kita terima. Barulah kita boleh kata benda tu rasuah ataupun tidak tuan. Sebab tentang hadiah ni dan SPRM, kita pun bukan rigid. Pasal dengar je penjawat awam terima saja hadiah terus kata itu rasuah. Sebenarnya tak. Kita kena tengok juga dalam konteks penerimaan dia tu. Macam mana, untuk tujuan apa, kekerapan dia terima, pihak yang bagi tu siapa dia, ada hubung kait tugas rasmi ke tidak. Ini antara soalan yang popular juga ni. Fungsi Pak Chai, kontraktor hantar limau. Apa pandangan tuan? Okey. Dia macam ni. Dalam perkeliling bilangan 3 tu, dia ada sebut tau. Barang-barang yang kita boleh terima, barang antaranya barang perishable. Barang-barang yang mudah rosak. Ataupun handphone. Ni saya cerita pengalaman tuan. Saya cerita pengalaman dulu. Dulu waktu di Pahang, waktu di Terengganu. Waktu saya bertugas di Terengganu, dekat Wisma tu lah. Kalau time perayaan Gongsi Pak Chai ni, kontraktor ni dia akan datang, pejabat SPRM Terengganu waktu tu tingkat 10. Dia akan datang dan dia akan bagi limau. 5 kotak untuk setiap satu jabatan. Setiap aras dia pergi, dia bagi limau. Tapi satu pejabat dia tak bagi tuan-tuan. Semua dia bagi. Satu pejabat dia tak bagi. Tuan-tuan agak pejabat apa yang dia tak bagi tuan? Pejabat SPRM dia tak bagi tuan.
Kita pun nak juga 5 kan. Cuba tuan-tuan kalau fikirlah secara logically. Kenapa kontraktor tu semua jabatan lain dia bagi, tapi SPRM dia tergerak untuk tidak bagi. Sebab apa? Sebab di belakang minda dia akan faham. Dia akan faham. Dia akan tergerak. Ini adakah ini menjadi, sebab bila kita semak, rupanya kontraktor tu adalah kontraktor pembekal kertas A4. Kontraktor pembekal kertas A4 untuk jabatan-jabatan kerajaan dekat Wisma tu. Kan? So ada tak hubung kait tugas rasmi? Ada tak dengan jabatan-jabatan? Ada kan, sebab dia membekalkan kertas A4. So dia macam ni. Untuk kita nak ngelakkan apabila kita terima, dia dah cakap dah. Kalau macam barang-barang macam ni, apabila kita terima, satu, kita maklumkan terus kepada ketua jabatan. Kita maklum dulu kepada ketua jabatan. Macam mana ni tuan? Kami. Sebab dulu kalau kita pergi buat siasatan dengan dalam pedalaman kan, kawasan pedalaman. Bila nak balik tu, Tok Batin tu dia bagi 2 tandan ubi kayu tuan. Orang asli ni, dia bagi kau 2 tandan ubi kayu. Kalau kita tak terima, parang dia tu dekat pinggang dia tu panjang sampai ke bawah. Kan tak keluar aku daripada kawasan pedalaman ni. So pekeliling tu cakap, kalau barang-barang, kalau kita menolak penerimaan pada waktu itu akan menjatuhkan air muka si pemberi. Kita terima dulu. Tapi seberapa segera kita maklum kepada ketua jabatan kita. Tuan, macam mana ni tuan? Saya terima ni, dia bagi saya 2 tandan ubi kayu. Saya nak buat apa ni? Kau masaklah buat pengat makan ramai-ramai. Katalah contoh. So, peranan kita di situ, kita dah jalankan tuan. Dan mengikut pekeliling tu, kita dah laksanakan. Kita dah dapat hadiah, kita dah declare kepada ketua jabatan. Sebab ketua jabatan, dia ada 3 tindakan dia kena buat. Apabila pegawai dia melaporkan penerimaan hadiah. 1, dia boleh arahkan pegawai tu terima. Yang kedua, dia boleh arahkan pulang semula. Dan yang ketiga, dia boleh arahkan simpan di jabatan. 3 perkara ni, tindakan ketua jabatan. Itu dia. Macam kalau kata Gongsi Pacai ni, maklumlah kalau dia ketua jabatan ni, saya terima 15 kotak. Limau, tuan nak buat apa? Kalau dia merasakan pemberian tu daripada kontraktor yang ada hubung kait tugas rasmi dan dia tak nak, dia kata kita pulangkan semula. Kita terima, kita ikut. Kalau dia kata, okeylah, bagi seorang 3 biji seorang dalam staff-staff kita. Itu dia kena bertanggungjawab. Lepas tu, kalau benda tu nanti, di akhir ke bila-bila, timbul isu. Ada kontraktor ke ataupun ada orang mengadu kan. So, dia kena menjawab lah atas keputusan dia tu. Okay, tuan Okey, ini due diligence tadi saya dah cerita lah. Tak apalah. Campur tangan legislatif. Sekarang ni pun dah tak ada dah surat sokongan semua kan. Even surat sokongan daripada Agung ke apa semua, kita jalan, kita ikut peraturan lah. Surat sokongan ni banyak sekarang ni pun berlaku lagi lah. Kita kena jelaskan kepada diorang. Ni garis panduan tindakan ke atas sokongan yang diterima oleh pemimpin kerajaan. Dia dah ada dah sebenarnya. Dan kita kena maklum, kalau ada sebarang tekanan-tekanan diberikan kepada kita, declare perlu black and white tak tuan? Ke cakap mulut? Okey. Dia dalam pekeliling tu, dia ada borang tuan tau. Kalau penerimaan tu, nilai barang hadiah kita terima tu RM500. Katalah RM500, dia ada borang dia. Kita kena isi. Kita kena isi dan ketua jabatan kita kena ni. Kalau barang yang kita terima tu bernilai RM100, kita hanya perlu maklum saja. Tanpa perlu ada isi-isi borang. Tapi kalau kita nak selamat, balik daripada tugasan ataupun kita terus isi sebab dia ada black and white. Kalau banyak tuan terima surat ahli politik biasalah. Tapi senang kalau kita buat sebab kita dah ada peraturan dia kan. Dah ada garis panduan dah. Cuma sekarang ni saya cakap macam ni lah. Reality speaking, akta ada, peraturan ada, garis panduan ada. Cuma dari segi kita nak melaksanakan dia tu. Kita ni, tanggungjawab yang ke atas kita ni, yang kadang-kadang yang jadi berat ni tu.
kita still, walaupun dia ada surat sokongan, pemilihan kita tu still juga kita laksanakan dengan ni lah, ikut peraturan. Saya ambil contoh bomba, ibu pejabat bomba, dia ada buka tender untuk sistem pengawasan kebakaran automatik. Sebab sekarang ni dalam akta dia, dalam garis panduan dia, dia kata setiap bangunan yang dibina untuk nak meluluskan salah satu syarat dia, kau kena ada sistem pengawasan kebakaran automatik. Maksudnya dia link terus. Kalau berlaku apa-apa kat bangunan tu, terus direct ke balai bomba. Kan? Okey. Dia nak buka tender kepada syarikat-syarikat supaya masuk untuk nak bidding lah, untuk nak dapatkan projek ni. Antara syarikat tu banyak lah. Yang TM ada masuk, ada syarikat lain tu ada masuk. Yang itu siap dengan surat yang daripada YAB Perdana Menteri sebelum ni pun. Bang Jib pun ada. Masuk semua. Tapi dia orang punya jawatankuasa penilaian teknikal kata, kita still buat penilaian based on kriteria yang telah pun diberikan. Dan kalau kata syarikat tu memang ikut memenuhi semua kriteria, dia still akan terpilih walaupun ada ke tidak surat sokongan tu. Okay? Dan kalau kata dia tak terlibat, dia tak layak, memang dia still akan ini sebab yang itu final dan benda tu documented kan. Jawatankuasa penilaian teknikal punya laporan tu dia documented. Senang. Kalau dia nak kata kita buat ni, kita pilih certain company ke apa, kita akan tunjukkan perkara tu. Bahawa pemilihan itu based on yang ini dan dia layak sebab ini ataupun dia tak layak sebab ini. Itu dia. Okay. Itu dan ini last ni tuan-tuan. Dah berapa dah? 9.40. Ini antara yang Jabatan Audit Negara dia kata biasanya. Kalau kata hasil penemuan dia, inilah yang tadi tu. Yang macam yang saya cerita juga tu lah kan. Ada berlaku pembaziran, kelewatan yang tidak munasabah, harga tak munasabah, kelemahan pengurusan hasil, improper payment. Inilah antara kelemahan-kelemahan utama dalam perolehan kerajaan yang diorang terima. Yang diorang dapatkan pastilah. Dan yang ni tadi saya kata tadi, pegawai yang memperakukan voucher tu, dia kena hati-hati. Sebab dia kena tengok perkhidmatan bekalan tu diterima dengan sempurna ataupun tidak. Banyak kes kita siasatnya, dia main sign saja kerana mempercayai. Tu bahaya tu. Tak ada masalah kalau kita ada hubungan dengan kontraktor. Tapi bila dalam kerja, dia kena ikut prosedur yang betul-betul. Dia kena ikut prosedur yang betul-betul lah. Kalau kita kenal certain kontraktor, tak ada masalah. Tapi bila dia nak masuk untuk nak dapatkan sesuatu tugas ataupun sesuatu pembekalan ke projek ke, dia kena ikut saluran yang betul. Dan kita pula jangan percaya 100% daripada syarikat yang datang kan. Okay. Ini kalau macam pembekalan, biasanya ni lah antara risiko-risiko yang biasanya berlaku. Macam tu, pecah kecil tak ada, memang selalu lah. Harga yang dinaikkan. Harga yang dinaikkan ni, maksudnya harga nilai yang macam tadi tu, yang memang tak munasabah kan. Macam yang saya kata pecah kecil yang tadi, TLDM tu, peralatan baiki ataupun alat ganti kapal tu, dia boleh naikkan harga tuan. Satu skru, nut skru tu, dia buat harga dia RM1,000. Kau bayangkan berapa banyak dia kaut. Satu nut skru tu RM1,000. Kalau dia hantar 100, itulah dia. Ini antara inilah kalau macam tender. Yang ini pula yang antara risiko-risiko dia dalam perolehan. Progress payment, memutabalik fakta dengan spesifikasi. Ini. Itu pasal dalam akta SPRM tu, antara kesalahan tuntutan palsu tu apabila pembinaan projek dibuat tanpa mengikut spesifikasi. Itu pun antara dipanggil tuntutan palsu. Macam contoh tuan-tuan yang ni saya tengok daripada chat-chat ni macam ramai daripada Pantai Timur ni. Saya dulu kita ada siasat kes stadium Gong Badak tu. Stadium yang runtuh tu kan.
2009. Kita tengok tuan-tuan, pembinaan dia memang tidak mengikut spek tuan-tuan. Yang menyebabkan sehingga dia runtuh tu. Dia tak ikut plan asal. Bahan yang digunakan tidak seperti mana dalam spek yang diberikan. Kita tengok dia punya dawai-dawai gerigi di bumbung tu dah tercabut, diikat pakai dawai je tuan. Macam mana maintenance dia? Dan hari tu kebetulan diorang nak raptai untuk Sukma tu, dan Tuanku Mizan nak turun, nak tengok. Nasib baik dia tak sempat datang lagi, bumbung tu dah turun dulu dah. Kalau dia datang dah jadi masalah lain. Yang waktu stadium di Terengganu tu. Okay, ini antara perolehan. Ini yang tadi tu, voucher bayaran perkhidmatan. Yang ni kerja-kerja motong rumput ni kan. Yang sepatutnya dalam spek dia kata kena hantar kontraktor berapa orang tu kan. Dia ada spek dia tapi dia hantar lain daripada yang dituntut. Ini pun antara penemuan-penemuan yang daripada audit lah. Pegawai tu pula dah memperaku tanpa dia check. So pegawai tu kena ambil tindakan. Okey, jika kita di bahagian buat bayaran, terima dokumentasi bayaran lengkap dari pengarah dan pegawai jabatan terdekat di jabatan kalau bolehkah kita lepaskan bayaran berdasarkan dokumentasi telah ditangani disemak di site. Kalau dalam arahan ataupun bidang tugas ataupun tanggungjawab memang kita kena turun untuk buat semakan teliti di site, at least kita kena buat. Tapi kalau di situ, kalau kita di bahagian yang buat payment, kita dah tengok dah ada peraku 1, peraku 2, mereka dah memperakukan dah benda tu dan kita nak lepaskan bayaran, kita tanggungjawab kita dah kita laksanakan. Sebab dia ada peraku 1, memperaku 2 tu kan. Mereka ni lah yang kena tadi tu tanggungjawab dia tu untuk menyemak dengan teliti benda tu dulu sebelum serah kepada bahagian kewangan. Melainkan kalau pihak puan merasakan keperluan untuk kita double check lagi benda tu sebelum payment, boleh, tak ada masalah. Kan? Sebab dia di dalam voucher tu dia ada penyedia, peraku 1, peraku 2, lepas tu ada pegawai yang ni kan. Okay? Kalau kita merasakan benda tu meragukan yang kita perlu buat semakan lanjut, kita boleh buat semakan lanjut dahulu. Kan? Ini antara yang lain lah. Misalnya perolehan kontrak. Ni Pak Gad ni. Pak Gad yang pusingan tengok buat pusingan kerja. Dia ada checkpoint yang dia kena apa ni kan. Dia kena clock kan. Tuntut OT tapi pada 2 hari tu 2 checkpoint tu benda yang sama. Tapi pegawai yang ni dah sahkan saja tanpa perlu buat penelitian lanjut. Yang ni yang saya kata ni. Kalau kita rasa benda tu meragukan dan perlu kita buat semakan lanjut, kita buat. Okay. Ini tidak ikut spek. Papan tanda kalau ikut plan dia, sepatutnya dia ada batang ni. Batang di tengah ni. Tapi bila dia pasang, benda tu tak ada. Tapi bila dia claim spek dia, yang macam ni, plan dia, plan asal ni. Ini pun boleh dikatakan mengemukakan tuntutan yang tidak mengikut spesifikasi. So, kena hati-hati. Kita kena check. Sebab bila tak ada palang ni, kalau angin tu, dia lebih mudah untuk bengkok dan sebagainya kan. Ini kajian pasaran ni lah. Tengok. Dia letak dalam pembekalan tu 2,500 peti ais. Sedangkan kalau kita check harga, tak sampai 1,000. Okay. Ini antara perkara-perkara yang ditemui lah. Ini penyalahgunaan peruntukan. Dulu kami ada siasat tuan-tuan. Ada satu kes di pedalaman Tadika Kemas. Tadika Kemas di pedalaman di Sarawak. Yang mana setiap bulan dia adalah peruntukan ni, pembekalan, pembelian macam ni kan. Tapi kita dapat rungutan daripada masyarakat dekat situ. Dia kata anak-anak dia yang pergi Tadika Kemas ni, asyik lapar je, balik lapar. Asal lapar je balik. Kata balik dia lapar. Sedangkan diorang dah ada makanan berjadual dia. Contoh makanan berjadual dia tu. Jadi bila kita buat siasatan lanjut,
rupa-rupanya pembekalan barang-barang yang dibekalkan ke tadika-tadika ni, macam susu, gula, bihun ke dan sebagainya, cikgu-cikgu tadika kemas ni dia dah kemaskan dah tuan-tuan. Dia bawa balik rumah. Dia pakai kat rumah dia. Budak-budak tu dia bagi makan lah biskut kering ke air sejuk. Itu sampai macam tu sekalipun ada tuan-tuan. Benda tu berlaku. Yang ni tuan-tuan boleh tengok lah perbelanjaan dia. Karipap, satu biji karipap RM360. Agak-agak buah betik RM220. Nasi lemak RM710. Ini kan harga yang tak munasabah kan. Dan kalau kita nampak macam ni, benda yang meragukan untuk kita luluskan bayaran tu, kita kena buat semakan. Jangan hanya kita sign saja dulu, sebab nanti di dokumen tu kita lah yang akan menjawabnya nanti tuan. Ini pun sama, tak buat perancangan yang teliti. Kau buat pondok bas dekat tempat yang bas tak lalu. Macam mana? Pandu kenderaan jabatan sendiri dan berlaku kemalangan, kemudian mengarahkan pemandu membuat laporan polis untuk membuat tuntutan insurans. Ini sebenarnya salah tuan. Salah. Sebab bila berlaku kemalangan, orang yang memandu tu, dalam buku-buku, dia kan kalau kenderaan jabatan, dia ada buku log kan. Pegawai yang minta kebenaran, pegawai yang ambil untuk nak bawa. Mana boleh kau biar pemandu? Nanti kalau benda ni jadi isu, pemandu ni yang akan dipertanggungjawabkan. Ada kes berlanggar dengan orang awam, dan kes tu diselesaikan di luar mahkamah lah. Sebab pelanggaran tu, kes tu selesai. Kerajaan kena bayar kepada orang awam tersebut kan. So pegawai yang membawa kenderaan tu boleh disiasat tuan. Dan diambil tindakan secas. Bawah tata tertib ni, unit integriti mana-mana jabatan berkaitan tu, dia boleh berjalankan siasatan. Kenapa kerajaan perlu membayar? Dia kena dapatkan justifikasi pegawai yang membawa kenderaan tersebut. Dan kalau memang betul atas kecuaian dia, kita boleh syorkan supaya tindakan secas. Dia kena bayar balik apa yang kerajaan dah bayar kepada orang awam tu. Dan yang macam ni sebenarnya orang yang memandu tu yang dipertanggungjawabkan. Kenapa perlu pemandu? Sebab nanti bila nak buat laporan polis atas nama pemandu. Sedangkan dia tidak pun bawa kenderaan tu pada waktu itu. Orang yang pada material time, orang panggil material time, on material time, siapakah pelaku dia? Dia yang kena bertanggungjawab tuan. Harap tu menjawab sikit lah soalan ni, tuan ke ni, Raziah. Tuan ke puan. Itulah, ini antara perkara ni lah yang kita kena tengok kan. Ambil kau, buat tandas, tapi melintang macam tu. Menong orang tu nak buang air pun tak selesa. Sepatutnya, apa ni lah, rektor bentuk dia tu kenalah yang bersesuaian. Ini antara penemuan-penemuan lah tuan-tuan. Kawasan basuh tangan, dia bukaan dia tu, keselesaan dia tu kan. Macam sekolah, yang sepatutnya dia ceiling tu, tinggi tu 300 meter. 300 cm. Tapi dia buat 240 cm je. Nampak? Kipas tu kita boleh pegang kan, membahayakan. Benda-benda yang macam ni yang kita kena tengok sebelum kau nak memperakukan. Kita kena double check. Dalam bila audit masuk, barulah akan terkelang kabut semua kan. Ni meja sekolah budak tu kau tengok, paras mulut paras dagu dia. Punyalah besar dia buat meja ataupun sarung tangan. Songkok. Tengok. Pembekalan ni lah yang mana tidak sesuai, tak ikut spek yang dia sepatutnya dia bekalkan. Jangan hanya nak macam apa, mendepaskan batuk di tangga lah. Pembekal ni pun okey, songkok. Tak tahu apa saiz. Kan? Dia kena tengok. Yang ini taman macam apa, taman rekreasi ni kan, yang macam wall climbing. Dia tengok antara yang tak ikut spek kan, bawah tu tak ada ciri-ciri keselamatan. Dia punya tangga yang nak dipijak macam tu, dah geput-geput.
Tagen swing tu dah dalam tu memang dah lumpur dah. Kalau kau swing kat situ tak bangun dah. Jatuh dalam tu, terus tak bangun. Kabel-kabel dah terputus. Ini antara. Ini tak. Saluran pembentungan ni diletak atas lalu ni. Elektrik punya saluran. Bila pembinaan macam ni bahaya kalau menitik dekat situ dah jadi litar pintas. Ini antara yang isu-isu teknikal lah yang diorang nampak. So kita kena yang mana pegawai yang terlibat untuk salah satu projek ke pembekalan dia kena tengok secara menyeluruh. Ini macam kat hospital, dia buat lift untuk kecemasan. Tapi lift tu tak muat nak masuk katil ICU tu. Dia jadi macam lift orang awam, bukan lift yang macam emergency lift kan. Yang diorang nak bawa katil tu. Dah rugi sahaja. That's why waktu tu kita jangan terus memperakukan. Kita kena tengok. Kalau ni memang tak ikut spek, sepatutnya dia tak boleh terima. Dan ini antara contoh-contoh lagi lah yang daripada laporan audit dan antara keputusan pegawai bankrupt. Bankrupt kau kena keputusan amaran lepas tu pegawai mengambil hasil laut daripada bot nelayan. Yang disita tu boleh pula dia ambil hasil laut dia. Gagal menyerahkan barang kes yang disita semasa operasi. Ada. Ni yang mana yang JPA punya yang laporan tata tertib daripada JPA antara kes-kes yang pernah kita siasat melibatkan menjawab awam kita lah. Pembekalan sempurna percetakan jurnal 1000 naskah syarikat diberi. Pembayaran penuh dilakukan tapi bekalan tak diterima. So itu antara keputusan-keputusan tata tertib yang kena kepada pegawai tu. Ada yang turun gaji, ada yang tangguh pergerakan gaji, ada yang amaran. Kalau amaran ni saja tuan, tak silap saya 12 bulan tidak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat kan? Untuk sebarang kenaikan pangkat. Kalau turun gaji saya tak tahu lah, 18 bulan ke? Mengemukakan tuntutan tidak benar. Yang ini, tuntutan tidak benar ni, tuntutan palsu lah maksudnya. Kalau perkara ni disalurkan kepada pihak SPRM, bukan sahaja tata tertib dia kena, jenayah pun dia kena juga. Penjara dan denda yang saya cakap tadi tu. Kan? Tapi itulah, bila kata mungkin ada ketua jabatan, dia kadang-kadang dia mengambil stand dia, benda ni biar dia selesaikan secara dalaman. Ada ketua jabatan yang macam tu. Ada yang jenis yang tegas, dia terus minta kita, ini memang dah satu kesalahan jenayah, kenapa kita perlu simpan? Kita kena laporkan, dia kata. Contoh, ini memohon sumbangan daripada kontraktor. Aduh lah. Jamuan je kot. Ada tuan-tuan ada satu hadis daripada Abu Hurairah. Dia ada Nabi ada tanya dengan sahabat-sahabat. Dia kata, siapakah dia orang yang muflis? Dia kata, siapakah dia orang yang muflis? Lepas tu sahabat-sahabat cakap, orang yang muflis ni, orang yang tak ada 1 dirham, 1 dinar pun pada diri dia. Itu orang muflis lah tu. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi cakap, bukan. Dia kata, orang yang muflis ni, orang yang nanti dia datang pada hari kiamat dengan pahala solat, zakat, puasa dia. Tapi pada masa yang sama, dia menganiaya orang lain. Dia menzalimi orang lain. Dia mengambil hak orang lain. So nanti tu, pahala-pahala dia tu akan dapat kepada orang yang dizalimi dia tu. Dan sekiranya pahala dia tu habis, dosa orang yang dizalimi tu, dia akan pikul. So itu dia. Nabi kata, itulah dia orang yang muflis. So kalau kita ni hanya kerana nak dapat sedikit kesenangan, mereka-mereka ni, dia ambil yang bukan hak mereka. So kena beringat lah. Kena beringat. Ini yang saya kata apakah punca bila benda-benda ni berlaku. Sebenarnya dalam konteks integriti pencegahan rasuah ni, sebenarnya undang-undang, peraturan, perkeliling, kan, dia cuma sebagai satu mekanisme untuk menghalang ataupun untuk menjadi panduan supaya orang itu tidak melakukan kesalahan. Tidak melanggar peraturan. Tapi keinginan untuk nak buat benda tu,
kita saja boleh kontrol, tuan-tuan. Kita saja boleh kontrol. Tak ada orang lain, tak ada kata akta, tak ada kata pekeliling, atas SPRM. Kalau orang tu nak buat kesalahan, salah laku, rasuah dan sebagainya, dia akan cari jalan juga. Lubang tang mana dia boleh buat. Kan? Itu dia. So, semua tu letak pada diri kita, tuan-tuan. Sama ada kita nak terus laksana ikut peraturan ataupun kita nak cari jalan untuk orang kata apa, dapatkan kesenangan yang sementara lah. Ada yang seleweng, ambil tadi dana berjuta-juta yang sepatutnya digunakan untuk perkara lain, tapi dia gunakan untuk masuk ke poket sendiri. Itu dia. Okey tuan, tu antara sedikit lah. Kalau ada sebarang soalan lagi, boleh tanya dulu. Kita ada masa sedikit ni. Kalau ada sebarang soalan yang saya boleh jawab, insyaAllah saya jawab lah. Nanti slide nanti insyaAllah mungkin urus dia boleh ni lah kepada mereka yang nak tu. Kalau macam yang tadi ada soalan-soalan yang saya tak dapat nak jawab yang melibatkan apa pekeliling ke kewangan yang mungkin saya kurang arif tu, nanti tuan-tuan boleh tanyalah pegawai MOF yang nanti akan bagi talk lepas ni kan. Ataupun yang petang ni pegawai audit ke. Ada tuan-tuan? Ada nak tanya sebarang soalan yang tak apa, sebab kat sini je kan, yang di luar daripada konteks kita punya perbincangan ni pun tak ada masalah. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Laporan penilaian sebuah harga sebagai ini memang dalam laporan penilaian hanya perlu nyatakan kod sahaja ke dalam laporan tersebut tanpa menyatakan nama kontraktor. Okey. Saya cerita ni based on pengalaman saya bila saya jalankan siasatan. Bila kita ambil laporan penilaian teknikal ke apa kan. Di situ dia akan bagi coding saja. Kalau kata 8, cuma di satu dokumen lain, macam dokumen pembukaan sebuah harga ke apa, dia dah list kalau ada nama syarikat. Cuma bila masuk ke jawatankuasa teknikal, benda tu di silent kan, mereka pakai coding. Kalau kata ada 8 kontraktor yang masuk, dia akan bagilah 1/8, 2/8, 3/8. Betul kan saya kalau saya salah lah. Oh, ni yang soalan apa ni? Tuan, ada ke surat atau pekeliling dari SPM yang menyatakan saudara mara isteri suami tak boleh? Dia macam ni, jangan salah faham. Dia bukan tak boleh. Boleh. Masuklah. Nak masuk sebuah harga, masuk. Yang saya maksudkan di situ tadi tu, apabila ada saudara mara masuk untuk dapatkan projek dan sebagainya, dan orang yang berkait dengan saudara mara tu, dengan isteri, suami ke, anak ke, dia ada pada mesyuarat untuk pemilihan tu. Bila orang tu berada dan dia tahu yang masuk tu adalah daripada saudara mara dia, isteri, anak ke, dia tak boleh berada dalam mesyuarat tu. Dia kena berkecuali lah, dia kena tinggalkan mesyuarat. Bukan kata saudara mara tak boleh. Boleh, macam ni kau nak buat kerja. Masuklah. Saudara mara tak boleh. Yang saya cakap tadi, istilah, definasi. Yang kata definasi sekutu tu, saudara tu, itu isteri, anak, bapa, itu dia. Cuma nak kata, masuk boleh, tak ada masalah. Dan sekiranya suami puan ke, ataupun tuan ke, isteri ke, tak ada terlibat dalam mesyuarat untuk membuat pemilihan, membuat keputusan, so carry on. Tak ada masalah. Maksud saya ni, untuk nak mengelakkan konflik of interest. Sekiranya suami dia masuk dalam mesyuarat tu, dia tahu pula isteri dia, syarikat isteri dia, ataupun syarikat ibu kepada anak dia, jauh sikit kalau isteri dekat sangat kan. Syarikat ibu kepada anak dia masuk, so dia kena declare. Jangan dia duduk diam saja. Lepas tu dalam situ dia boleh mempengaruhi tak dalam mesyuarat. Itu yang kita tak nak. Kita nak biar benda tu telus. Dia kena declare, dia kena tinggalkan mesyuarat tu. Biarlah the next person ke ataupun orang lain yang buat keputusan tu.
Itu saja. Nak kata masuk, tak ada masalah. Masuk. Harap menjawablah. Sekiranya di laporan pembelian tersebut dipaparkan nama kontraktor, adakah ianya menjadi kesalahan dan dikaitkan dengan ketidaktulusan. Laporan penilaian. Sebab di akhir, saya ingat saya lah sepanjang, yang ni kena tanya bahagian perolehan lah, pegawai kewangan. Sebab sepanjang yang saya buat semakan, di akhir tu show tu dia akan just bagi tahu pemilihan kontraktor 1/8 ataupun 2/8 macam tu. Nanti dia orang akan semak siapakah dia yang turutan 2/8 tu, syarikat apa. Itu dia. Dan nak kata ini menjadi kesalahan yang dikaitkan dengan ketidaktulusan, yang sepatutnya dalam laporan penilaian teknikal ni, satu, pegawai yang terlibat tu dia tak ada apa-apa kepentingan pun ataupun ada hubungan pun dengan mana-mana syarikat, dia tidak terlibat pun dalam proses menyediakan spek dan sebagainya, dia hanya jadi sebagai penilai. Dia nilai berdasarkan kriteria yang telah diberikan. Dan nama kontraktor tu kebiasaannya nama mereka ni dikodingkan sahaja. A, B, C, D, E, F, G macam tu ke, ataupun 1/8, 2/8, 3/8. Dan di akhirnya bila dia dah buat sure, dia letaklah kontraktor 1/8. Nanti pihak yang dapat tu dia akan semak lah. Yang daripada pembuka tender tadi tu, list senarai syarikat tu siapa dia 1/8 ni. Siapa dia 2/8 ni. Itulah dia. Tapi di akhirnya tu nanti akan ada satu surat ni lah. Baru dia nyatakan syarikat apa. Semasa proses penilaian tu dia tak akan letak, kebiasaannya tak ada. Dan benda tu jadi macam nak kata kesalahan itu nanti kena tanya daripada pegawai bahan kewangan. Sebab peraturan macam tu dia untuk elakkan konflik of interest sebenarnya. Kalau saya tak menjawab soalan puan ni, nanti puan cuba tanya pegawai kewangan. Kalau kata dipaparkan dalam pilihan, dia menjadi kesalahan ke tidak. Sebab saya rasa kebiasaannya kalau kita semak laporan penilaian teknikal ni, dia tak akan letak nama. Dia akan pakai coding. Itu untuk nak mudahkan diorang lah. Supaya tak berlaku konflik of interest tu. Okay? Ya, ada soalan lain? Betul. Memang sepatutnya untuk nak elakkan, janganlah letak nama syarikat. Waktu penilaian teknikal tu dia letak coding lebih senang. Kan sekarang pun banyak dia dah pakai coding dah. Itu antara, macam mana? Nak kata ada tak arahan? Nanti kena tanyalah pegawai kewangan. Untuk dapatkan penjelasan lanjut lah. Minta maaf puan. Sebab sepanjang saya buat siasatan tak ada dia letak nama. List nama syarikat-syarikat tu kita dapat sewaktu yang jawatankuasa pembuka tender. Diorang buka, diorang tengok yang dah mana yang dah di-finalize ikut kriteria pemilihan tu, dan yang tu diorang listkan. So daripada list nama syarikat tu baru masuk untuk penilaian yang seterusnya. Yang itu dia akan pakai coding ikut susunan syarikat-syarikat 1, 2, 3 tu. Macam tu. Kebiasaannya macam tu. Okey. Ada sebarang soalan? Tak ada dah kot. Ada lagi kot. Petang ni lah pula. Ada lagi ke? Ada. Kenapa SPRM yang siasat kes Macau scam? Okey. Jelas tak? Jangan. Kenapa SPRM yang siasat kes Macau scam? Kenapa SPRM Macau scam? Bodoh dia. Okey, terima kasih. Kalau tuan perasan, catatan SPRM adalah di bawah AMLA, Anti Money Laundering Act.
pengubahan wang haram, bukan Macau. That's why lepas SPRM lepaskan diorang untuk siasatan di bawah AMLA tu, money laundering tu, macam mana dia legalize kan, dia cuci kan, dia buka bisnes, dia buka kedai vape kan, dia beli kereta, dia belanja mewah dekat pavilion. Yang tu bawah Anti Money Laundering Act. AMLA, bukan Macau scam, bukan apa. Lepas tu, that's why lepas kita nak lepaskan diorang daripada reman tu, polis tangkap pula untuk siasatan bawah tu, poka tu. Yang itu yang siasatan di bawah online gaming, gambling. Tuan dia lain, dia berbeza. Siasatan yang polis jalankan dengan yang SPRM jalankan dua berbeza. Sebab apa? Prinsip siasatan, kau tak boleh menyiasat atas dua perkara yang sama. Dia akan jadi redundant. Kita siasat atas kau cuci duit, polis pun siasat juga. Tak, polis dia siasat atas Macau scam tu. Aktiviti penipuan perjudian online ni, mata wang online, forex dan sebagainya, itu yang polis siasat. Yang kita siasat bawah anti money laundering, pengubahan wang haram. Sebab dipahamkan dia ada memberi habuan suapan kepada pegawai-pegawai polis kan, untuk nak cover perniagaan dia, aktiviti dia. Itu yang target kita, yang itu. Polis, pihak berkuat kuasa terima suapan untuk tidak mengambil tindakan. Maksudnya, kau faham sendiri lah. Maksudnya sebenarnya benda ni dah ditahui lama. Tapi sebab ada orang terima sedikit suapan, so aktiviti ni diorang cover. Itu yang di pihak SPRM kita siasat itu. Yang polis, dia ambil lah ikut bidang kuasa dia yang tadi tu. Saya kata perjudian online, Macau scam, penipuan mata wang, forex dan sebagainya. Itu diorang siasat. So dua benda yang berbeza. Gitu kan tapi berdasarkan tindakan daripada SPRM ni, baru kita dapat tarik tu. Nampak tak? Ketua polis lah, apalah, semua yang mana yang terlibat tu, kita panggil lah. Termasuklah certain artis kan. Yang tuan-tuan pun tahu. Lepas tu bila polis dah ambil alih, dia siasat lebih lanjut ke arah penipuan judi online tu, baru jumpa pula tu. Pelacuran online. Itu biarlah. Siasatan tu biar bawah bidang kuasa diorang lah. Kita tak ganggu lah. Okay tuan harap menjawab soalan tuan tu. Ada sebarang soalan lagi? Okey lah kot kan? Okey lah tu. Cukup lah. Sambung petang pula. Assalamualaikum. Salam. Kita ucapkan kepada Encik Huzai untuk kita tamatkan ceramah untuk solat pagi ni. Alhamdulillah. Ada soalan lagi ke? Daripada peserta? Okey, kita kira anggap tak ada tu. Terima kasih Encik Huzai. Okey, sama. Pagi ni. Dan kepada para peserta, kita akan sambung untuk solat pada petang nanti pukul jam 2.30 petang. Dengan tajuk pertemuan dan perolehan di pihak berkuasa tempatan Malaysia yang akan disampaikan oleh Puan Siti Afzal Osman daripada KPKT. So untuk slot pagi ni kita berakhir di sini lah. Okey. Terima kasih tuan. Okey, terima kasih dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.